Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hari Jumaat, hari terakhir dalam bulan Hijrah untuk orang-orang Islam, Datuk. Esok kami Okey. akan menyambut tahun baharu Hijrah yang ke-1444. Baik, yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, para peserta insya-Allah dalam kalangan pengetua, guru besar, rakan-rakan guru dan mungkin ada rakan kita dari Indonesia bersama-sama dengan kita. Baik, bertemu kita sekali lagi dalam siri hands-on online session minggu yang ke-49. Dan pada hari ini, seperti biasa, kita akan bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra dengan snippet reflect on-nya, dan saya kira tajuk kita pada hari ini ialah tajuk yang untuk menyambung perkongsian pada minggu lepas. Ya. Hari ini kita akan berkongsi dengan tajuk Adversity Quotient, quotient kesukaran, The Theory of Lekson Didimu Kayira. Saya pun, ini nama dia kan, kalau tak silap saya, Datuk. Betul. Ini nama dia. Baik. Orang yang sebelah kiri tu. Ya, okey. Alright. Untuk itu, kita tidak akan buang masa lagi. Kita akan terus bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh dengan perkongsiannya pada hari ini. Silakan, Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang dapat hadir pada petang ini. Seperti biasa, kita mula awal sedikit dan kemudiannya sambung dengan sesi hands-on. Saya jemput juga SIP daripada Sibu, Mr. Q, kalau tak silap saya, di Sibu, untuk join kita pada petang ini. Dan beliau ada bersama dan juga cikgu-cikgu lain yang ada yang nama-nama Dr. Zalina yang kita selalu lihat, nama yang sama, dan ada yang baru join kita pada hari ini. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut minggu lepas tentang adversity quotient. Kita pernah dengar tentang IQ, intelligence quotient. Kita pernah dengar tentang EQ, emotional quotient. Kita dengar tentang SQ, social quotient. Minggu lepas kita bincang pasal adversity quotient. Dan saya janji minggu lepas, saya kata minggu ni saya akan kongsi satu cerita, satu kisah benar berkaitan dengan individu yang bernama Lekson Kahira, dan nama yang diberi di kampungnya kepada beliau Lekson Didimu Kahira. Lekson itu pun dia pilih sendiri juga. Sebenarnya nama dia hanya Kahira aja. Dan cerita berkenaan dengan Lekson Kahira ini ada dalam buku sebelah kanan, Unstoppable. Saya ingat bab yang kedua adalah mengenai beliau. Banyak cerita-cerita pendek yang lain tentang how people are so determined. Mereka mempunyai sustainability dan dia percaya dalam ungkapan luck is when opportunity meets preparation. Luck is when opportunity meets preparation. Kalau kita sentiasa bersedia dan sudah pastinya akan ada satu peluang untuk. So just a very quick review tentang apa yang minggu lepas punya. Kalau intelligence quotient kita dah biasa tentang IQ. Bagaimana kita comprehend things, we memorize things, solve mathematical issues. Dan apa juga yang berkaitan dengan aspek intelligence. Emotional, bagaimana kita boleh maintain peace with others. Bagaimana kita mempunyai prinsip-prinsip kendiri yang kita amalkan. Dan social quotient, bagaimana kita bina jaringan kawan-kawan. Ada setengah orang dia memang sukar untuk nak bina jaringan dengan kawan. Dia tak ramai kawan pun. So, tapi bagi seseorang individu maupun khususnya bagi seorang guru atau pemimpin dalam pendidikan, kita tidak boleh abaikan IQ, EQ dan SQ. Tapi selain daripada tiga ini, saya utarakan AQ minggu lepas. The adversity quotient. Apa ni adversity quotient? Adversity quotient ni ialah satu ukuran tentang segala rintangan
dan cabaran yang kita hadapi dan kita lalui tanpa tanpa putus asa, dan juga not losing your mind, but exactly coming out of it. So satu contoh yang terbaik adalah tentang Lexon Kaira. Dia sebenarnya dia tak tahu tarikh lahir. Mei 10 tu dia pilih sendiri aja tarikh lahir itu. Dan dia menulis beberapa buah buku. I Will Try itu adalah tentang kehidupan dia daripada awal sampai akhir, ya. And then novel-novel yang lain, The Detainee, Jinggala, The Civil Servant dan sebagainya. So dalam perbincangan minggu lepas saya sebut bahawa adversity ini boleh muncul daripada beberapa aspek. Satu, congenital. Kita lahir dengan disability, something that we are born with. Termasuk juga intelligence. Satu lagi ialah environmental, yang dengan cerita pasal Lexon Kaira ni amat berkait rapat, kerana apa dari kawasan yang di mana dia dilahirkan dan sebagainya memang yang susah, kawasan yang susah. Dan ada masanya keadaan semasa, keadaan ekonomi, keadaan sejarah dia, trend dia, dan pelbagai rintangan yang dihadapi. So, dalam buku Unstoppable, tajuk bab itu ialah Mission on the March. Kenapa dia sebut Mission on the March? Kerana dia bermula daripada kampungnya pada umur 16 hingga 18, dalam lingkungan umur itu, untuk nak pergi ke Kairo. Right? Dia bermula dengan makanan hanya untuk 5 hari, 2 buah buku, sebilah kapak dan selimut. Pada Oktober 1958, beliau bergerak daripada Nyasaland, Afrika Timur untuk ke Kairo. Jarak sebenar hampir 3,000 batu. Beliau terpengaruh dengan penulisan Abraham Lincoln dan Booker T. Washington. Semasa beliau mula, memang tiada duit. Tetapi, he put everything out of his mind except the dream of getting to the land where he could shape his own destiny. Kerana semasa dia belajar di sekolah menengah dan sebagainya di kampung dia itu, dia rasa I'm just a poor child, what can I do? Tetapi selepas baca buku, dia menerima inspirasi, dia kata, no, I think I can do something about my life. So 5 hari pertama, beliau hanya dapat habiskan 25 batu. Air pun nak habis, makan pun nak hampir habis, dan dah tiada duit. Rasa macam nak patah balik. Tapi dia fikir, better die, better die trying than to go back. Kalau dia cuba dan dia tidak dapat berjaya, itu lebih baik. The first one is that. Second one, berjalan melalui banyak kawasan perkampungan dengan pelbagai latar belakang. Ada masa beliau kerja, it's a long journey, kumpul duit. Ada masanya tidur di luar, tak cukup makan, akhirnya jatuh sakit. Sekali lagi dia terfikir, better to go home, foolish journey, I'm risking my life. Tapi dengan buku yang dia baca semula, The Pilgrim's Progress dan tulisan dalam the Bible, orang awam bantu dia dengan ubat kampung dan beliau sembuh. Pada 19 Januari 1960, selepas 15 bulan berjalan, beliau dapat menghabiskan 1,000 batu dan sampai ke Kampala, Uganda. Beliau tinggal di Uganda, Kampala untuk 6 bulan. Dalam masa itu dia habiskan masa bekerja dan di perpustakaan untuk baca. He likes to read. Di situ dia jumpa Directory of American Colleges untuk memohon ke Skagit Valley. Dia mohon ke dekan untuk dapat beasiswa. Dan dia juga tulis ke beberapa college yang lain. Dia takut kalau Skagit, kalau dia tak dapat tempat di Skagit, dia boleh mungkin ditawarkan di college yang lain. Tetapi dekan
pendidikan dekan fakulti di Skagit itu amat tertarik dengan kisah Lexon Kaira. Dia diterima sebagai pelajar, diberi beasiswa dan kerja di kampus untuk menampung kos sara diri. Sudah selesai agaknya? Tidak. Beliau dapati tanpa pasport dan tiada visa, lebih lagi tiket tambang pergi balik yang diperlukan. Dia tidak tahu pun tarikh lahir dia yang sebenar. Tapi beliau menulis surat ke bekas guru atau missionary yang mengajar dia semasa dia di sekolah rendah dan menengah. Dia dapat mereka bantu untuk dapatkan pasport dan beliau berjaya bergerak ke Kairo. Itulah kali pertama dia membeli kasut. Lalulah beberapa bulan. Cerita tentang Lexon Kaira kini diketahui ramai di Afrika dan juga di Amerika. Pelajar-pelajar di Skagit Valley College dan masyarakat tempatan di Mount Vernon kumpul RM650 sebagai tambang untuk Lexon. Itu dihantar kepada Lexon Kaira. Pada bulan Disember 1960, selepas hampir 2 tahun, Lexon Kaira sampai ke Skagit College, Mount Vernon, Washington. Beliau tidak berhenti di situ. Dia teruskan pengajian dalam bidang sains politik di University of Washington dan kemudiannya dalam bidang sejarah di Cambridge University. Sehingga beliau sempat jadi profesor pensyarah dalam bidang sains politik di Cambridge. Dan juga menjadi penulis beberapa buah buku yang saya paparkan dalam slide ini. Buku tentang hidup dia adalah I Will Try. Dan novel ada yang Ulysses, Jinggala, dan ada 2-3 buah buku yang lain. Dia menjadikan England sebagai tempat tinggal dia dan pada tahun 2012, 14 Oktober, beliau meninggal dunia di London. Sebenarnya dalam bacaan saya ada yang menulis bahawa masa itu dia sedang bincang untuk nak buat ada cadangan untuk nak buat film tentang hidup dia. But unfortunately he passed away. So ada satu ungkapan yang dikemukakan atau kata hikmah oleh Lexon Kaira. I learned I was not, as most Africans believed, the victim of my circumstances, but rather the master of them. Sebab itu dia tak patah semangat. Dia kata biar saya dalam perjalanan saya meninggal tak apa, jangan saya patah balik nak balik ke kampung. And he did very well because of his determination. Dan sebelah kanan dalam slide ni, kemudian selepas beliau meninggal, satu organisasi NGO daripada Amerika balik ke dekat kampung dia dan bina The Lexon Kaira Community Center and Primary School. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau lihat sekolah itu pun, kita bandingkan juga dengan sekolah-sekolah di negara kita, cabarannya nampak jauh lebih daripada keadaan kita. So dalam adversity quotient ni, kita memerlukan the staying power. How can we have that determination untuk nak lawan adversity? Adversity akan sentiasa ada. Kesukaran akan sentiasa ada. So adversity, kesukaran ni kita boleh rentasi. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, minggu lepas saya kemukakan juga kata hikmah atau ungkapan ini. Do not prepare the road for our children, but rather prepare our children for the road. Because environment changes, keadaan persekitaran berubah dan banyak perkara lain, faktor-faktor lain yang akan ubah dalam hidup kita. So biar kita latih anak-anak atau pelajar kita untuk menghadapi the road ahead, whatever comes across. So itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat kalau ada peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan cari buku The Unstoppable atau
buku sebelah kanan tu, I'm going to try to get it sebab the publication is 1960s kalau tak silap saya. I'm going to try to get that book sebab dalam buku Unstoppable itu adalah ringkasan tentang kisah Lexon Kaira. So tuan-tuan dan puan-puan, buku adalah beban latihan untuk meminda. Books are the training weights of the mind. So bacalah, dapatlah ilmu daripada mana? Daripada buku, daripada internet atau mana-mana sumber yang lain. Ilmu itu penting untuk minda kita dan untuk jiwa kita dan juga untuk tugas kita. Itu saja daripada saya, Puan Dr. Zalina. Terima kasih. Baik, diucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk atas perkongsian tentang Lexon Kaira. Saya takut saya sebut pun salah nanti. Seorang yang sangat penuh semangat, never give up. Ya, usaha tangga jaya. Saya kira itu pepatah yang paling sesuai kita berikan kepada beliau, dan perkataan I will try itu perlu ada juga pada diri kita, Datuk. Kalau tak, dia tak berjalan. Always kena. Dr. Zalina, saya nak tambah sedikit. Sebenarnya bila dia dilahirkan, ibu dia campak dia dalam sungai. Sebab tak boleh nak menampung seorang lagi anak. Tapi orang ramai selamatkan dia. Dan di situ dia dapat nama Didimu tu. Lepas Didimu. itu. So his name was only Kaira. Sangat bagus. So sampai that extent, Saya rasakan cerita dia ni, Datuk, kalau kita boleh, saya boleh ingatlah ni cerita ni walaupun saya belum baca keseluruhannya, tapi kronologi yang Datuk berikan itu saya rasa dah cukup menarik dan boleh bagi semangat sebenarnya kalau pada cikgu-cikgu dan murid-murid kita kan, betapa kesusahan itu bukan jalan penamat sebenarnya untuk kita keluar dari belenggu tersebut. Kita masih ada ruang dan peluang, tetapi perkara itu datang pada diri kita sendiri. With kita kena determine betul-betul. Baru kita boleh. Dr. Zalina, di Malaysia pun ada ramai yang lebih kurang mungkin tak seteruk itu, tapi melalui keadaan yang sama. Saya pernah jumpa rakan kerja dan dia beritahu kali pertama tahun 60-an atau tahun 70-an, awal 70-an, datang ke Universiti Malaya daripada Kelantan dengan hanya RM5 masuk universiti. Tak ada duit. Dan cuba hidup dengan keadaan itu, tunggu untuk beasiswa setiap hujung bulan. Dan saya masih ingatnya, our national javelin thrower, Balang Lasong, dia juga ada di MPIK dulu, dan beliau kena entah berapa jam melalui bukit di mana kampung dia, but he became a national javelin thrower. So I'm sure di Malaysia also we have a lot of examples. Kalau kita cari, kita boleh kumpulkan kisah benar macam ni. Mungkin kita ada banyak lah, kita panggil unsung hero ini. Kalau mereka kongsikan kepada kita, sebab kita pun tahu dalam kehidupan ini bukan semua orang dilahirkan dalam keadaan yang memang tersedia kesenangan, tetapi banyak antara mereka juga yang di luar sana berhadapan dengan pelbagai cabaran, tetapi yang berjaya itu saya rasa satu kepuasan, dan kita boleh jadikan panduan semangat untuk kita juga boleh mara ke hadapan. Saya sangat yakin kalau kita boleh sentiasa dalam fikiran kita ini bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Maka sesuailah untuk kita meneruskan apa jua matlamat hidup kita. Sebab kerjasama, cita-cita itu dia bersekali, dia tak datang satu-satunya. Dan contoh daripada Kaira ini, sebab dia bukukan, dia seorang yang tinggi, dia punya keinginan, dan bila bukukan itu
lebih banyak kita boleh share dengan orang yang membaca kan, daripada yang mengalami tetapi tidak dikongsikan kan. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk atas perkongsian yang menarik. Walaupun kita tak baca lagi Unstoppable ini, tetapi secara tidak langsung sinopsisnya kita dah dapat, dan intipatinya itu sebenarnya boleh menyentuh atau memberikan kita juga semangat untuk terus maju pada masa hadapan, juga kepada anak didik kita di sekolah. Terima kasih Datuk. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Dah tahun baru hijrah minggu depan. Okey. Selamat berhujung minggu. Baik, sama-sama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan sesi kita yang ke-49 tadi. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Mimi Norashikin binti Muhammad Jaini. Dan hari ini, Cikgu Mimi yang sangat sibuk, dia berpeluang bersama-sama dengan kita untuk berkongsi ilmu dengan tajuk Kelas Dojo untuk menambat hati murid. Saya tak tahu apa dia kelas dojo. Tadi saya pun tertanya-tanya di fikiran. Mungkin nanti Cikgu Mimi akan jelaskan kepada kita apa maksudnya kelas dojo tersebut. Untuk itu, tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Mimi mulakan dan teruskan sesi kita. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi saya share skrin dulu. Boleh nampak ya? Ya, boleh. Alright. Okey, jadi terima kasih kepada semua cikgu-cikgu dan peserta-peserta kita pada hari ini, doktor-doktor, okey, yang menyertai sesi yang ke-49, siri yang ke-49 iaitu Kelas Dojo bersama Cikgu Mimi untuk menambat hati murid. Okey. Jadi hari ini untuk menggalakkan peserta untuk yang hadir pada hari ini untuk sentiasa memberi feedback. Jadi kita pergi ke classpoint.app. Boleh nampak tak dekat atas ni ada kelas kod dia 31731. Okey, jadi saya akan sharekan link. Okay, link ClassPoint di di chat Okay. Okay, cikgu-cikgu bolehlah masuk ke classpoint.app, join. Okay, letaklah nama manja kat situ kan, atau nama sendiri lagi baguslah. Lepas tu masukkan class code iaitu 31731. Okay. Jadi kita akan mulalah nanti bila ada sesi energizer yang mana ada pertanyaan. Okay. Jadi saya harap cikgu-cikgu pun bolehlah berinteraksi dalam ClassPoint. Okey, jadi kita mulakan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang sedikit dikongsi bersama, yang penting kita berterusan. Okey. Okey, objektif CDL, okey, Connecting Dots Learning, iaitu berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jaringan. Jadi inilah dia, setiap minggu kita akan paparkan apa dia objektif untuk CDL. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan dan pendaftaran adalah percuma. Okay, peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung setiap hari Jumaat, iaitu hari ini, okay, selama 1 jam, iaitu daripada pukul 3.30 hingga 4.30. Okay, perkongsian secara hands on, yang mana kita akan belajar bersama-sama. Sijil disediakan. Sekarang ni kita bukan 1 jam, 1 jam setengah. Cikgu Mimi. Oh yes. Silap. Okay. Saya buat pelan-pelan. Yes, terima kasih doktor. Ini nampak sangat slide lama Okey, slide pun baru siap tadi. Okey, sijil disediakan menerusi pautan yang diberi pada akhir sesi, yang mana cikgu perlu isikan Google Form. Dah selesai isi, kita akan dapat sijil lah. Alright. Jadi saya tengok kat sini ada 12 orang dah join kita punya ClassPoint. Jadi saya harap cikgu semua boleh join ClassPoint, iaitu klik dekat link dan masukkan nama dan juga kelas kod kita, iaitu 31731. Okay, saya tulis takut ada yang tak perasan. Dalam masa yang sama, saya juga minta maaf sebab hari ini saya tak ada moderator. Jadi kita akan santai bersama-sama dengan saya. Alright. Okay.
Kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, ni sedikitlah biodata pembentang. Segan nak cerita sendiri tapi tak apalah, kita terangkan juga. Okey, untuk yang saya daripada Negeri Sembilan, menetap dekat Negeri Sembilan, lahir dekat Negeri Sembilan, forever Negeri Sembilan. Okey, dan saya mengajar di SMK Panco, sekolah menengah, dan dalam subjek RBT. Dan baru-baru ni saya baru dapat Microsoft Certified Educator untuk tahun 2022 dan juga mentor kelas dojo. Okey, sebab itulah saya nak menerangkan sikit apa yang menariknya kelas dojo. Okey, jadi buat pengetahuan semua, saya jenis memang suka aplikasi dan saya akan cuba macam-macam aplikasi, dan yang mana saya suka, yang mana saya rasa senang, itulah yang saya akan pegang dan sampai dapatkan mentor macam itulah, supaya saya boleh share kat kawan-kawan apa dia kelas dojo dan apa yang menariknya kelas dojo. Okey, jadi ada tak yang dekat chat nak cakap apa tu kelas dojo? Apakah maksud dojo tu? Kalau ada yang tahulah, sebab dia dalam bahasa Jepun. Saya yakin ada cikgu-cikgu kat sini. Mungkin dia daripada bahasa Jepun. Dia dah ajar bahasa Jepun ataupun memang dia tahu sikit pasal bahasa Jepun. Okey. Apakah itu dojo? Ya, dalam bahasa Jepun ya, doktor. Okey. Mungkin tak ada. Kita pun nak kata lama, tak lama sangat hari ni, tapi masih boleh. Yes, siapa tu? Cikgu, okay, Muhammad Hambali, dojo tempat belajar seni bela diri. Yes, betul. Seni mempertahankan diri, itu okay. Seni mempertahankan diri macam karate, kan, taekwondo, dan dojo tu adalah maksud dia tempat. Macam kalau kita ni macam kelas lah. Tapi kat sini nampak tak gambar ni, gambar monster warna hijau ni, dia siap ada dekat atas tu macam ninja tu kan. So dia lebih kepada macam trademark dia. Dojo tu macam taekwondo sikit kat situ. Saya pun tak tahu lah kenapa dia ambil kelas dojo. Tapi yes, dojo tu tempat, okay, tempat belajar, hall ataupun a room lah, a space to learn. Okay, jadi itulah dia kelas dojo. Okay, so that's next. Alright, so kita pergi ke slide seterusnya, iaitu kita dapatkan sedikit energizer. Okay, ini cikgu perlu nyatakan jawapan cikgu dekat class point. Okay, so saya harap cikgu-cikgu dapatlah pergi ke class point. Okay, how you pick your student? Macam mana dalam kelas cikgu panggil anak murid cikgu? Cikgu pilih dia macam mana? Kalau nampak kat sini semua angkat tangan kan? Macam mana cikgu nak pilih dia? Kan? Macam mana cara cikgu pilih pelajar cikgu dalam kelas? Kalau yang kelas sebenar, PDPC macam mana? Kalau dalam PDPR dulu, macam mana? Mungkin cikgu ada cara cikgu yang tersendiri. Jadi kita kongsikan bersama hari ini. Okay, kita ada 3 soalan energizer untuk kita lihatlah macam mana cikgu, semua cikgu dalam ni semua ada idea-idea yang kreatif. Kita sebarkan, kita kongsikan. Okay. Ada baru seorang sahaja yang menjawab dekat sini. Teruskan menjawab. Dia ada, kalau kat sini saya bagi 4 minit tapi macam lama kan. Tak apa, cikgu cuba masuk dulu classpoint.app/join dan masukkan kelas kod 31731. Letaklah nama cikgu boleh, letak nama manja pun boleh. Okay, nama manja saya Miu. Kenapa Miu? Sebab dulu saya pun suka Jepun-Jepun ni kan. Jadi Miu. Okay, dah ada 4 orang. Alright, kita teruskan lagi. Okay, how you pick your student? Kalau pensyarah pula macam mana? Kan dia duduk macam dalam hall yang besar. Jadi macam mana pula pensyarah pick student untuk bagi jawapan ataupun macam nak point out student tu. Kadang-kadang kita bukan ingat sangat kan nama student kita ni. Saya lah terutamanya. Jadi benda-benda yang saya buat ni kebanyakannya sebab mengatasi masalah sendiri, iaitu susah nak ingat nama. Lagi-lagi bila nak pakai mask tu, langsung tak ingat. Bila buka macam lain pula, bila pakai macam lain pula. Jadi lagi confused. Okay. Macam mana cikgu panggil anak murid untuk bagi jawapan ataupun volunteer, siapa nak jawab kan? Macam mana cikgu buat agak-agak dekat kelas? Cikgu boleh tulis dekat class point, iaitu classpoint.app/join, atau cikgu klik link yang saya dah bagi tadi. Lepas tu masukkan kelas kod 31731 dan tulis nama cikgu dan terus jawab soalan ni. How you pick your student? Macam mana cikgu pilih student cikgu dalam kelas? Okay. Tengah baru 9 orang ni. Tak apa, it's okay. Ini baru energizer. Kan? Energizer.
Okay, ada lagi. Kita bagi peluang sebab kadang-kadang ada cikgu yang baru first time guna class point. Selalunya kita bagi student. Bila kita jadi student, kekok pula nak guna kan. Jadi tak apa, kita ambil masa sikit. Mungkin ada tulis kat chat juga. Okay, kenapa saya guna class point? Sebab nanti saya boleh simpan jawapan-jawapan cikgu. Kalau cikgu tulis dekat chat pun tak ada masalah. Cuma bila kita simpan tu, dia jadi macam list. Kan bila kita download jadi list. Dan kadang-kadang ada cikgu dia segan nak bagi tahu jawapan dia kan. Sebab nama terus besar-besar kat situ. Contohnya tu Dr. Zalina Muhammad Tahir. Kita tahu doktor yang bagi jawapan kan. Jadi kalau dalam class point ni, cikgu bolehlah letak nama samaran kan. So bolehlah, tak adalah. Kita ni selalu rasa di judge kan. So tak, benda tu normal. Saya pun rasa macam tu. Jadi kadang-kadang saya pun suka letak nama manja. Miu. Dah semua dah tahu pula. Kan. Jadi macam tu lah. Rasa macam duduk kat konti pula. Okay, kita stop untuk yang ni. Kita tengok. Ikut suka hati. Okay, kita tengok volunteer. Boleh nampak kot kan? Volunteer yang pendiam. Betul. Saya pun suka cari yang diam. Kita target dia kan. Picker name wheel. Okay. Pilih yang yakin sangat. Okay. Murid yang kurang bagi tumpuan. Guna cara cabutan. Okay. Ikut hati yang suka. Okay. Nama timbangan mereka. Panggil je lah. Panggil nama kan. Okay. Murid yang mengangkat tangan selepas soalan diberikan. Maksudnya yang paling laju lah tu. Pilih yang terawal. Okay, sama wheel of name. Okay, yes, di antara yang saya suka sebelum saya jumpa kelas dojo. Okay, cari volunteer, pilih ikut barisan, point terus kepada murid tersebut. Memberi peluang murid yang suka rela untuk menjawab soalan yang diberikan. Okay, jadi itu antara yang menjawab soalan yang pertama. Okay, kita close submission. Okay, kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula. How you time your class activity? Macam mana bila cikgu buat satu class activity tu? Contohnya sains. Cikgu kata, okay, sekarang buat modul 1. Macam mana cikgu macam mana cikgu timingkan diorang? Lepas tu ataupun cikgu kata, okay, hari ni kita nak buat macam saya kan RBT. Sekarang ni tengah buat tajuk pembuatan. Jadi saya akan bagi step by step. Okay, yang pertama sediakan bahan. Pelajar pun ambil bahan. Tapi macam mana kita tak nak bagi pelajar tu melengah-lengah kan. Macam mak nenek kan. Pergi ambil bahan tu slow-slow. So macam cikgu time kan. Setiap aktiviti tu. Kan kita buat RPH tu. Pertama buat apa. Kedua buat apa. Ketiga buat apa. Okay, jadi cikgu macam mana cikgu bagi diorang. Adakah cikgu kata now. Cepat. Ataupun cikgu biar je. Tak tahu dah habis masa. Kan kita kebanyakan cikgu ni. Dia sama ada hari tu dia rasa macam slow sangat masa tu. Ataupun cepatnya tak tahu dah habis, tak cukup-cukup rasa hari tu nak mengajar, excited kan. Jadi macam mana cikgu plan dengan cikgu time kan cikgu punya aktiviti dalam kelas. Okay, share lah sikit cikgu punya pengalaman kan. Sebab tu saya minta kelas point yang menulis supaya saya pun dapat tahu panjang-panjang cikgu boleh tulis kan. Sebab cikgu ni boleh mengarang, boleh bagi satu perenggan terus kat situ. Alright. Sebab benda ni adalah sama berlaku kat semua cikgu. Tak kira cikgu ke, pensyarah ke, cikgu tadika ke, cikgu sekolah rendah ke, siapa lagi? Mungkin penceramah-penceramah bebas ke kan. Mungkinlah kita akan ada buat macam tutorial kan, tutor. Jadi macam mana cara cikgu time? Kalau waktu PDPC dulu macam mana? PDPR dulu macam mana? PDPC pula macam mana? Jom cikgu kita bagi respon pada cikgu Bim ni dengan menyertai apa yang dia ajak ni. How you time your class activity. Ada 9 orang sekarang. Kita ada peserta yang ramai, 70 lebih setakat ini. Okay, minta maaf ya sebab saya work from home. Sebabnya anak saya demam hari ni. So dia pun ada bersama. So kita layanlah sekejap untuk meragam. Okay. Alright, dah ada 10 respons. Mungkin ada cikgu-cikgu lain lagi nak respon. Okay, kita tunggu sampai at least 15 ke? Kan makin menambah. Okay, cikgu-cikgu yang baru masuk, kita gunakan class code iaitu class point. Okay, yang mana cikgu-cikgu bolehlah pergi ke classpoint.app/join. Saya copy lagi sekali. Dan cikgu pergi ke class code dia. Okay, salah pula.
Yes, terima kasih Cikgu Bun Hadi, moderator saya dekat chat. Okey, anda dilantik sebagai moderator di chat pada hari ini. Terima kasih. Saya tak sempat cari kawan untuk bantu saya hari ini. Okay, busy di Padang. Alright, kita tengok sambil-sambil tu. Wow, dah ramai. Guna timer di telefon, alright. Guna alarm clock dalam handphone. Yes, kan kita selalu guna handphone kan. 20 minit. Oh, tiba-tiba 20 minit kan. Ikut RPH. Okay, good. Guna online timer, time and date, alright. Tetapkan masa untuk murid bagi setiap aktiviti mengikut kesesuaian. Kumpulan yang pantas kita akan bagi reward. Yes, I like that. Mari kita bagi love sikit. Okay, tetapkan masa untuk sesuatu aktiviti tugasan. Betul. Okay, bergantung pada soalan yang diberikan. Bagi masa dalam 20 minit setiap kumpulan. Dan kumpulan terawal kita akan present di hadapan kelas. Okay, itu untuk keseluruhan lah aktiviti kan. Okay, kalau macam by langkah ataupun step by step tu macam mana? Okay, step pertama semua buat ni. Okay, dalam masa berapa minit? Okay, step kedua. Macam tu, macam mana pula cikgu buat? Okay, sentiasa memantau aktiviti murid. State time allocation dan buat kiraan countdown 15 second. Yes, itu yang saya selalu buat. Okay, tegaskan kepada murid berapa minit yang diperuntukkan untuk aktiviti. Betul. Membuat perancangan masa bagi setiap aktiviti dan dilaksanakan mengikut apa yang dirancang. Yes, terima kasih dan tahniah. Tiba-tiba. Tetapkan masa bagi setiap aktiviti bergantung kepada tahap soalan. Okey, banyak dah kita punya respon kat sini. Tahniah, terima kasih. Okey, kita stop dan kita pergi ke soalan yang ketiga. Energizer yang ketiga. Dah terkeluar sekejap tadi kan? Alright, tak apa. Alright, how you motivate your student in class? Dah ada pula tadi, dah ada jawapan kat sana kan? Yang sebelum tadi ada juga yang dah letak bagi reward kan? Jadi macam mana cikgu nak motivate student dalam kelas? Okay, tak semestinya student yang sentiasa bagi cadangan je, tapi mungkin juga student yang macam tu, macam malas macam tu kan? Macam mana cikgu nak motivate dia orang? Lepas tu, macam mana pula dalam satu grup ni asyik-asyik yang A je yang asyik present, yang lain semua tolak-tolak. Kolah dia katakan, saya tak nak, dia katakan saya malu. Macam mana cikgu nak motivate pelajar yang macam tu? Okey. Dan apa lagi? Pelajar masuk lewat, apa cikgu buat kat dia? Kan? Pelajar masuk awal, apa pula cikgu buat kat dia? Lagi? Apa lagi? Pelajar yang habis kelas je, cikgu saya nak tolong cikgu sapu sampah kat kelas. Wow, rasa lega hati kan ada pelajar macam tu. Macam mana cikgu nak motivate dia? Okay? Dan macam mana cikgu nak kita panggil, takkan semua kita bagi reward kan? Wah, dapat buat je sikit bagi gula. Bagi dapat siap sikit je bagi gula. Boleh tahan banyak tu. Jadi macam mana cikgu? Tapi tak kisah, mungkin ada cara yang lebih bagus yang kita tak tahu. Jadi cikgu share cara cikgu. Okay, sebab hari ni selain daripada saya share apa yang saya tahu, cikgu pun share apa yang cikgu tahu. Okay, barulah kita two ways communication. Baru kita boleh jadikan dia sebagai PLC. Kita tengok kat chat ada yang bercakap. Okay, thank you. Okay, cikgu-cikgu harap dapat masuk ke class point. Saya rasa ni class point yang terakhir ni. Okay, ada 32 orang dah masuk dan cikgu cuba bagi respon dah kat situ. Okay, mari kita tengok respon dia. Cikgu boleh nampak ke respon yang saya klik ni? Ke saya seorang je nampak? Okay. Okay, bagi reward. Guna kelas dojo bagi reward. Yeay, maksudnya ada cikgu yang dah guna kelas dojo. So, nanti bantu saya kan? Mana saya tak tahu. Okay, melalui cerita buat lawak sikit. Okay. Bagi diorang excited kan? Okay. Memberi pujian, memberi galakan, dorongan dan hadiah. Berikan ganjaran, pujian dan ajak tepuk tangan. Oh yes, I like that. Kan jarang kita bagi suruh pelajar tepuk tangan. Kadang-kadang kawan-kawan dia pun tak nak kan? Positif and motivasi. Bagi kata pujian, bagi semangat dan ganjaran. Biasa cikgu-cikgu buat kan? Cikgu-cikgu ni sangatlah pemurahnya. Setiap minggu ada macam mana gula-gula ke coklat ke sentiasa ada dalam handbag tu rasanya. Oh bagusnya awak nak bagi coklat kan. Itu je lah kan. Setiap jawapan walaupun salah dipuji. Betul. Atau diberikan kata-kata positif seperti bagus. Cuba cari jawapan yang lebih baik. Oh I like that. Thank you cikgu. Okay. Oh dia tanda good je yang ni. Berikan penghargaan secara lisan. Science time up. Science sign. Thumbs up. Okay. Susah berbelit-belit. Melantik murid yang aktif sebagai pembantu guru. Betul, itu pun salah satu macam mana motivasi untuk murid tersebut kan. Puji dah bagi peluang, gift token, praises or star stickers. Yes, I like the star stickers concept ni. Dekat Mr. DIY siap ada kan, teacher sticker tu. Belilah sampai 2-3, ambil je tampal. Selain daripada itu, saya juga, sambil-sambil lah kan kita share. Beli
chop yang comel-comel. Kadang-kadang dia orang nak chop kat tangan. Chop. Macam tu kan. Dan chop tu selalunya bila basuh dengan air dia hilang. Dia orang suka. Okay, membuat aktiviti yang menarik dalam kelas agar murid sentiasa berasa seronok. Yes. Bagi hadiah, pujikan, galakkan, minta mereka senyum semula kelas. Oh, bagusnya. Saya tak terfikir yang ni. Okay, senyum semua kan. Kita daripada sebelum ni, kelas sebelum kita mengamuk, tiba-tiba kat kelas ni, kita nak bawa pula perasaan mengamuk tu kan. Betul-betul. Mari kita macam mana neutralkan balik dengan senyuman. Memberi kata semangat, memberi hadiah dan pelajar aktif. Okay, give positive feedback to the students. Alright. Ada lagi tak yang nak jawab? Nak cuba bagi share lah cikgu. Cikgu punya cerita macam mana kan dekat kelas. Macam mana cikgu bagi motivasi kat murid ni. Dari segi, mungkin dikata tadi dari segi reward. Okay, dari segi pujian, dari segi stickers. Apa lagi? Okay. Ada tak cikgu bagi motivasi dengan macam okey sebab awak bagus macam ni hari ni tak payah buat homework. Ada tak? Saya pun belum buat lagi tapi macam nak buat nanti bila ada pelajar capai kelas dojo saya. Nanti kita tengok macam mana Alright. So saya rasa stop dulu sebab kita ada banyak lagi benda nak di-share. Okay, terima kasih kepada semua yang telah share pengalaman masing-masing. Okey, jadi inilah dia kelas dojo yang kita akan tunjuk. Sebab semua yang cikgu tulis tadi dan semua yang saya tanya tadi semua ada kat kelas dojo. Bagi saya yang sangat memudahkan iaitu reward system. Okay, biasalah kelas dojo ada reward system. Encourage student engagement. Maksudnya pelajar yang tak berminat pun secara tak langsung dia tiba-tiba dia sangat memberi sangat berinteraksi dengan saya lah masa tu. Okay. Dan timekeeper. Okay, kelas dojo as a timekeeper. Okay, one touch group maker. Kenapa macam ni sebab kalau kat kelas saya bila saya kata okay buat group, semua group yang kat keliling dia itulah group dia. Dia kata ni group kami. Memang dia nak gang kan. Jadi ada pelajar yang bagus, semua yang bagus je kat situ. Pelajar yang kurang bermotivasi semua duduk setempat. Bila kita macam yelah dia dah terbahagi macam tu. Jadi dengan kelas dojo ni dia akan randomkan kita. Randomkan pelajar tu. Sebab itulah ada pelajar yang satu grup tu ada 2 lelaki, 1 perempuan, ada semua perempuan, ada semua lelaki. Jadi dia macam random. Okay, random name picker. Yes, dekat kelas dojo dia ada juga macam wheel of name tu. Okay, random name picker. Dan yang menariknya hanya pelajar yang dia automatik dah ada. Kita dah assign pelajar dalam tu. Pelajar yang datang dia akan sebut. Kan dia akan panggil. Okay, systematic class activity. Ini saya punya kesukaan jugalah sebab RBT dia banyak step by step. Sebab banyak projek kan. Jadi bila saya kata okay, step pertama sediakan bahan dalam masa 5 minit kan. Jadi pelajar pun akan buat. Dan timer ni dia akan buat timer dan akan bunyilah macam bunyi loceng tu. Jadi kita akan tengok secara secara video ni. Alright. So saya minta Urussetia untuk sharekan video tadi sebab saya punya line tak berapa bagus. Jadi saya minta Urussetia untuk sharekan video.
Okey, terima kasih team ya. Sekejap saya share semula saya punya slide. Alright. Jadi itulah tadi aktiviti yang berlaku sebelum saya sebenarnya berlakon jugalah tu sebelum menggunakan kelas dojo tu memang selalunya kita kan timer guna mulut kan. Okey, 3, 4, 5 macam tu. Countdown kan 5, 4, 3. So bila dari kelas dojo dia dah ada timer terpapar terus dekat slide dekat projector saya tu. So senanglah pelajar dia terus nampak berapa minit lagi. Alright. So, okay, kelas dojo. Okay, macam biasalah kalau apps ni selalunya dia ada yang free, ada yang berbayar. Tapi hari ni saya akan share yang free sebab yang lain-lain ni semua memang tak diperlukan. Bukan apa, terlalu kompleks dan detail yang mana kita perlu ajak parent masuk kita punya kelas dojo, kita ajak murid masuk kelas dojo, kita ajak pengetua masuk kelas dojo. Saya rasa untuk kita macam tak perlu lagi. Sebab pelajar ni dia kena ada semua ada handphone lah baru dia boleh masuk kelas dojo. Lagi senang tapi untuk kita sahaja yang gunakan, better kita guna yang basic yang free sahaja. Okay, yang lain-lain features semua dapat. Kecuali yang inilah. Apa maksudnya? Semua features dalam kelas dojo kita dapat. Kecuali yang ni detail progress report kita dapat. Kita still dapat reports, kita still dapat dalam bentuk Excel. Tu bagi saya dah sudah memadai. Okay, unlimited feedback points ni kalau kita nak suruh pelajar bagi komen, kita nak parent bagi komen macam WhatsApp tu. Ni semua ni lebih kepada macam WhatsApp. Okay, dan yang menariknya saya gunakan kelas dojo untuk PBD saya juga. Nanti kita tengok macam mana Alright, sebab kalau dia nak bayar inilah $8 per month. Bagi saya tak perlu. Okay, kita guna yang free sahaja. Okay, ini adalah kelas dojo interface yang mana dari segi website dekat website dia. So kelas dojo ni memang kena guna internet dalam website dan kelas dojo juga ada pada handphone iaitu aplikasi handphone. Kelas dojo dekat handphone Jadi kalau cikgu lepas buat kelas cikgu dekat website, cikgu boleh download apps kelas dojo dekat iPhone, iOS ataupun dekat Android pun ada. Dua-dua ada. Dekat Google Play dengan dekat Play Store. Kan sama tu kan. Alright, so ini adalah contoh dua arif. Ada 15 student, RBT dibagi dua Okay, so ini adalah pelajar-pelajar yang kita dah daftarkan. Letak nama pendek diorang je. Kalau cikgu tengok ni ada 5, 2, 5, 6, 7, 1. Ini semua markah-markah diorang. Markah-markah kelas dojo. Okey, yang mana point saya panggil points lah dojo points ni nanti dia orang boleh claim. Maksudnya dah sampai 10 nanti dia orang boleh dapat gula-gula. 20 points dia orang boleh dapat apa. Okey, saya dah buat list je tampal dekat kelas supaya pelajar dia nak target yang mana. Okey, bagi saya itu lebih mudah untuk saya, tak ada setiap kali dia orang dia orang dapat je saya bagi. Dia orang dapat dia bagi kan. Nanti macam dah tak menarik dah benda tu. Jadi dia orang kena kumpul redeem. Ni macam dojo point ni macam dojo coins lah. Jadi dia orang kena beli benda tu redeem Jadi dekat dojo ni dia ada ni saya kata tadi student login. Okay, home connection ni maksudnya parent login. Bagi saya tak payah. Dua ni tak perlu pun tak apa sebab saya nak guna dalam kelas je dan untuk saya sendiri. Pelajar tak perlu pun masuk dalam dojo saya. Okay, nanti lagi penuh lagi pening kita WhatsApp dah ada, Telegram dah ada, dojo pula kan. Alright, so ini dia ada toolkit. Kejap lagi saya tunjukkan apa tu toolkit. Okay, attendance. Bila cikgu boleh check attendance, guna handphone je. Kalau saya lepas kita register dalam website, kita guna handphone je lepas ni, senang. Okay, attendance cikgu boleh klik lah siapa datang, siapa tak datang. Lepas tu kalau kita nak bagi semua yang datang ni dapat point. So kita select multiple. Nanti kita akan klik semua dapat point 1 contohnya. So tak payahlah cikgu klik setiap satu ni untuk bagi dia point. Tu sangat senang Kalau cikgu nak tolak 3 orang ni datang lambat kan. Alia, Akil, Azfaril ni datang lambat. Jadi cikgu select multiple. 1, 2, 3 ni. Lepas tu cikgu tolak markah dia terus. 3 macam tu. Senang Okay, kemudian random. Random ni pula yang macam tadi dah. Random name picker tu. Okay, ataupun wheel of name. Kalau yang biasa guna wheel of name tu, yang inilah dia. Random. Dan dia hanya akan sebut pelajar yang datang saja. Tadi kita dah buat attendance kan. Jadi dia hanya panggil pelajar yang datang saja. Jadi tak perlulah cikgu nak isi. Kalau wheel of name tu setiap kali kita tukar kelas, kita kena isi balik nama kan. Isi banyak-banyak kali. Tak payah. Kat sini kita dah setkan kelas 2A. Terus set lah untuk random. Timer macam ni lah. Kalau kita buat timer, ada stopwatch. Maksudnya siapa cepat, paling cepat. Stopwatch lah kan. Ataupun saya bagi masa dalam 5 minit. So kita buat countdown. So bila countdown ni
capai je 5 minit, dia akan bunyi macam bunyi loceng sekolah tu, kering. Tu semua budak pun boleh dengar. Okay, big ideas. Okay, big ideas ni pula, okay, saya lupa pula boleh conteng. Okay, big ideas ni pula, kalau cikgu ada buat macam relief class ataupun cikgu ada macam program yang cikgu macam malas nak rancang kan. Big ideas ni ada macam-macam idea untuk cikgu buat aktiviti dalam kelas. Jadi dia ada bagilah objektif dia apa, step by step macam mana nak buat aktiviti tu. Jadi cikgu just follow je kat situ big ideas kat situ. Alright. So seterusnya kita pergi tengok yang toolkit ni Kita tengok yang toolkit. Toolkit saya mana? Kelas Dojo Toolkit dulu. Okay, kelas Dojo Toolkit dia ada timer macam tadilah, timer, random name picker tadi, ataupun group maker. Kalau dalam video tadi, kalau cikgu perasan saya ada buat sedikit preview tentang group maker yang mana saya klik kat sini. Lepas tu dia nak berapa orang dalam satu group. Saya klik 3. So 3 orang terus dia randomkan. Satu group tu ada 5 group. Jadi ada 3 orang dalam satu group. Okay, kemudian kita ada noise meter. Noise meter ni saya jarang guna, tapi kadang-kadang saya guna bila saya geram. Contohnya saya suruh budak buat nota dengan keadaan yang senyap kan. Nota dan jangan berborak-borak, jangan membawang. Jadi saya letak noise meter. So bila tengok noise meter tu naik ke apa kan, nanti dia akan bagi warning lah dekat pelajar, noise dah tinggi, maksudnya dah bising. Okey, kemudian kita ada direction. Direction ni pula dia buat macam saya suka, dia bagi kita step by step. Step pertama nak buat apa, step kedua nak buat apa. Jadi kalau dan dipancarkan dekat projector yang mana nanti saya kata okey, kita sedang buat langkah pertama ni. So dia dah nampak dah langkah pertama tu, sediakan bahan. Okey, dalam masa seminit sediakan bahan. Saya pun klik timer, pelajar pun buat. Bila bunyi dia kering, okey kita masuk ke step kedua. Macam ni lah 1, 2, 3 kan. Kita boleh assignkan apa kita punya step by step tu. Tu yang saya kata kelas Dojo ni buatkan kelas saya lebih sistematik sikit. Okey. Think, pair, share. Okey, think, pair, share ni macam kita buat energizer macam saya tadi kan. Saya tanya apakah yang cikgu buat dekat sekolah macam tu, ataupun apa yang awak buat dekat rumah. Ni macam kita nak suruh pelajar macam kita nak pancar kan sebenarnya. Sebenarnya kita guna slide kan. Tapi kita boleh guna kelas Dojo ni juga sebagai energizer. Cikgu letak soalan dan pelajar akan menjawablah kat situ. Ni soalan lah lebih kurang. Okay, today. Kalau today ni saya jarang guna sebab today ni lebih kepada macam Facebook tau. Ataupun macam Instagram. Kita boleh upload gambar, pelajar boleh tengok. Pelajar yang dalam kelas Dojo tu boleh tengok kita buat apa. Ataupun kita boleh upload gambar dia orang dekat today ni. Today ni macam diary jugalah. Okay. Tapi sebabkan saya tak ajak pelajar saya masuk Dojo, so bagi saya tak berguna lah benda ni. Okay, kalau cikgu rasa cikgu nak pelajar-pelajar cikgu yang semua dia lebih, kita ada berbeza pelajar kan. Ada pelajar yang memang betul-betul engage dengan handphone semua. Kita bolehlah buat kelas Dojo yang kita ajak semua pelajar masuk. Okay, kalau tak, bagi saya guna untuk diri sendiri saja. So today ni bagi saya tak ada manfaat sikit lah untuk saya. Okay, music. Okay, music ni dia ada 2 jenis. Music aktif dengan music fokus. Fokus tu contoh kalau kita suruh buat kerja macam buat nota ke apa kan. Tapi jaranglah saya suruh buat nota dalam kelas. Tapi contoh ataupun nak buat membaca ke, kan buat kerja sendiri dalam keadaan senyap. Play lah music fokus. Lepas tu kalau saya selalu guna music aktif yang mana saya play tu aktif tu macam rancak sikit lah dan pelajar akan buat dia orang punya projek secara berkumpulan tu. Okay, ada music sikit lah macam fun lah konon-kononnya. Okay. Okay, kita kembali ke sini. Okay, kelas Dojo attendance. Okay, ni yang tadi saya buat dekat kelas sebab nak screenshotkan sikit. So, Akir Raimi datang. Alia absent. Okay, kat sini Adam Nuriman late. So, kita pun boleh klik kat sini. Jadi, dari sini kita boleh bagi dia markah. Okay, yang late ni kita tolak markah dia. Kan, yang absent ni tak apalah nak buat macam mana kan. Yang present kita bagi markah 1. Ni contoh lah. Alright. Kalau kat sini pula class point. Inilah ni yang kita kata feedback ni Feedback ni cikgu boleh add sendiri. Ni kalau kat sini dia tulis add skill. Cikgu boleh add sendiri. Sebab tu dalam ni saya buat dalam bahasa Melayu. Aktif dalam kelas, buat tugasan dapat 5 markah, maksimum 5 je. Okay, jawab betul bagi 1, kehadiran online dapat 1, kumpulan paling aktif kita bagi 3. Nota lengkap pun saya bagi juga 2, pemenang nombor 5. Oh, yang satu lagi saya tak ada kat sini, iaitu presenter. Presenter pun saya bagi markah kat situ. Extra lah kiranya kalau dia present untuk kelas dia atau present untuk grup dia, dia dapat extra points. Jadi kat situlah pelajar berebut nak dapat extra point. Sebab apa? Rewards dia nanti saya tunjuk apa rewards dia sebab nak bagi dia motivasi lah. Kemudian yang need
Yang ni tadi positif positif. Kalau yang need work ni need work ni maksudnya negatif. Tengok situ lewat tolak 1. Redeem ni maksudnya dia nak redeem lah, dia nak redeem apa contohnya 10 poin untuk dapatkan gula-gula. Jadi saya tolaklah 10 poin kat situ 2 kali lah, saya kena redeem dia 2 kali sebab dia maksimum 5 je. Negatif 5 atau positif 5 maksimum. Okey. Ni redeem nak sikit-sikit ni redeem 2. Alright. Okey, dan ini adalah Kelas Dojo Weekly Report. Yang mana tadi kalau cikgu nampak kat sini, ni kumpulan buat tugasan ni semua adalah positif. Ni adalah negatif. Okey, negatif ni dia tolak 1. Jadi dia akan tulislah Kirami late lah apa semua. So cikgu tak payah nak banyak-banyak kali buat. Okay, sebelum ni saya tik dalam macam kita dah print out cantik-cantik kan. Okay, pelajar hadir cik ni. Tapi kalau kelas dojo saya guna handphone je dan saya boleh macam select multiple tadi kan. Select banyak-banyak, klik ni tak datang. 1, 2, 3 tak datang. Dah terus masuk dalam Excel macam ni. So weekly maksudnya dalam week tu cikgu boleh terus print out 1. Kan kita suka nak ada apa nama dia evidence kan. Bolehlah macam ni. Lepas tu kat sini persen positif dia dalam minggu ni lah. So maksudnya dalam minggu ni berapa poin dia dapat. Okay, dan Excel ni kita boleh simpan lah, download. Okay, ni je Kelas Dojo Rewards. Ni contohlah 10 markah atau 10 points dapat. Saya kata trip to Candy Jar je. Buka lah satu candy pilihlah candy apa dalam tu. Okay, 20 points dapat cute pen. Alah, beli dekat Mr. DIY kedai Eco RM2.40. Sekarang dah naik kan. RM2.40 tu ada 4. Boleh lah tu kan, bagilah satu. Lepas tu 30 belanja kat kantin. Kantin je lah kan yang mampu. Dan dia orang suka sebenarnya. Macam kita bawa pergi kantin, okay, awak nak makan apa? Dia suka. Kan macam rasa bangga cikgu belanja kat kantin. Okay, padahal kantin je. Okay, 50 no homework. Ada, tapi tak ada siapa lagi yang macam buat ni, saja je letak kan. Dia dapat 50 points, tak payah homework. So dia tak buat homework pun tak apa. Dan dalam masa yang sama saya yakinlah dia dah dapat 50 points, maksudnya dia memang pelajar bagus. So tak payah homework pun tak apa macam tu. Kita yang judge dia kan, professional judgement. Okay, kemudian 70. Okay, ICT Lab Pass. Maksudnya nanti waktu yang saya free, dia boleh datang kat saya dan dia nak masuk lab. Maksudnya dalam waktu relief dia kan, tak ada apa-apa kan. Dia dapat 70 points, dia nak redeem. Dia kata saya nak masuk ICT Lab Pass. Selalunya sejam macam tu kan. Sebab dia tak relief sampai sejam kan. Dia tak buat apa-apa kat kelas je. Saya bagilah pass tu bila-bila awak nak guna, datang macam tu. Okay, 90. Untuk RM5. Kadang-kadang dia nak buat top up kan. Dia mula 90 markah ke dekut cikgu Mimi, 90 baru dapat RM5. Lepas tu, yang ni paling ramai redeem. Sebab tu lah masing-masing tadi dah tinggal sikit-sikit 5 poin, 7 poin je sebab dah ramai redeem yang ini. Electronic gadgets. Dan cikgu, kita kelas dojo ni jangan kedekut nak bagi points. Bagi je. Biar nampak beratus-ratus kan. Tapi electronic gadgets ni kena hati-hati jugalah kan. Kang cikgu ni pula kan. So mungkin cikgu tambah lagi. Mungkin lebih 100, apa pula satu kali je benda lah. Maksud janganlah terlebih-lebih kan. Tapi bagi saya, pelajar bila dia nampak kita pemurah nak bagi dia points. Kan, bukan bagi gula-gula setiap kali kan. Bagi points. Kita kata okey, awak baik hari ni saya bagi 5 points lah kat awak. Dia rasa macam bangga. Benda tu adalah menaikkan motivasi dia. Okay, dan dia boleh redeem lah apa-apa. Ni baru satu Kelas Dojo Reward. Kita buatlah beberapa carta reward yang mana diorang nak lah. Okay, contoh kelas reward yang saya nampak dekat internet kan, ada yang ni stiker, lepas tu pick a doodle, siapa tak pasti apa benda ni. Okay, so ada macam-macam lah stationery item of your choice, macam tu lah. Jadi pelajar-pelajar seronok ni untuk kanak-kanak macam sekolah rendah dia lagi suka kan. Okay cikgu, ada apa-apa soalan setakat ini sebelum kita bersesi hands on? Dan hari ini saya akan ajar macam kita nak daftar kelas dojo dari segi dari website, dan kemudian macam mana nak senang kelas dojo guna handphone sahaja. Kalau dekat handphone tu apps je. Ni kelas dojo apps ni. Kalau nampak lah. Okay, kelas dojo apps. Cikgu klik je terus kat sini. Okay, boleh nampak ke saya punya video? Sekejap. Nampak. Okay. Dia macam ni je lah. Jadi cikgu boleh klik kat sini nak bagi markah berapa. Jadi dia boleh keluar kat situ. Tu terus keluar apa benda yang dia nak. Nanti kita akan buatlah sesama. Okay, sebelum kita buat yang dekat handphone yang senang ni, kita buat dulu dekat website. Okay, so ada apa-apa soalan? Okay, apa contoh elektronik gadget yang diberi? Okay, saya bagi diorang apa nama dia tu? Headphone. Bukan, mahalnya. Earphone yang dari Shopee.
Dan setakat ni bagus. Kalau nak link nanti saya boleh bagi. Saya rasa pelajar tak ada isu pula. Dan ada juga saya bagi yang nak murah-murah tu kan, bagi yang pen, macam pen yang boleh conteng-conteng dekat handphone tu kan. Kan dia ada kecil keychain touch pen tu. Lagi ikut cikgu lah. Jadi cikgu boleh bagilah apa-apa. Yang earphone yang saya beli tu sangat comel, kecil, dalam plastik kecil, dalam harga RM3 lebih je. Bagi saya sangat berbaloi. Kan? Walaupun yang 90 markah tadi dia dapat RM5, tapi yang 100 dia dapat apa? Macam earphone tu kan. Nampak macam lagi bagus. Sebenarnya saya nak menggalakkan dia dapat 100 tu. Kan? Sebab tu lagi murah. Sebab saya lagi ramai nak dapat 100 tu. Okey? Saya dah bagi berapa orang dah? 20 orang dah. So baru berapa ringgit? 20 darab 3 berapa? 60 20 darab RM3 06. RM60 untuk PDPR yang dulu-dulu tu. Saya masa PDPR saya memang guna kelas dojo. Memang saya rasa sangat bagus. So saya sambung balik dengan PDPC dan pelajar pun nampak lebih engage lah. Okay, so saya rasa boleh kot kita mulakan. Saya stop slide saya dan kita mulakan kelas dojo. Okay, saya share screen. Alright, so kita pergi ke Google lah. Okay, cikgu boleh type. Senang je kelas 7. Saya rasa ada yang dah type dulu. Ada yang dah buat dulu kan. Biasalah. Kadang-kadang murid lagi advance. Kelas 7. Kelas 7 dan cikgu masuklah ni. Kelas 7 sign up boleh. Kelas 7 pun boleh. Alright, inilah dia. Okay, ni kelas 7 dia. So welcome back Mimi. Ni saya, alamak saya dah login macam biasalah kan. Kita mesti dah ada dulu. Okay, apa kata saya log out dulu. Supaya cikgu dapat buat yang sesama lah. Okay, ni saya punya kelas dojo. Okay, dah ada berapa kelas kat situ. Okay, saya log out dulu sekejap. Kita buat sama-sama. Alright. Nampak kat sini sign up Bila kita nak sign up, nampak sini. Dia ada teacher, parent, student atau school leader. Tu saya kata kelas dojo ni sangat, sebenarnya kalau satu sekolah guna lagi bagus. Okay, maksud saya, bila saya log in sebagai guru RBT, okay, saya boleh dapatkan co-teacher saya, Sains, co-teacher saya Maths, co-teacher English, BM, agama, sejarah, geografi, semua masuk dalam saya punya kelas dojo tu. Okey, dan pelajar tersebut bila kita kata kita daftarkan, seorang je cikgu daftarkan, satu sekolah tu boleh guna nama pelajar tu. Sebab tu saya kata benda ni boleh jadi pergi lagi besar. Cuma hari ni saya ajar macam kita mula kecil-kecil dululah. Okey, kita mula dengan kelas kita dulu. Okey, bila kita rasa dah bagus, kita ajak kawan pula join kan. Tak ada rugi pun. Okay, so kita login as teacher. Okay, login as teacher. Okay, kita bagilah kat sini, Miss. Okay, kalau ada doktor buat doktor, prof kan. Saya buatlah nama saya Miu. Kan, last name. Apa nak buat Miumi. Begitu. Okay, nanti boleh edit balik. Okay, email. Okay, cikgu gunalah email apa? Kejap. Cikgu guna email cikgu saya pun buatlah email saya. Saya rasa belum lagi ni. Okay. Use your school email to join your school community. Boleh juga. Tapi saya guna yang biasa je lah. Okay, password must be apa dia tulis kat situ tadi. Ya Allah, tergagap-gagap petang ni. Password must be at least 8 characters. So buatlah password cikgu. Alright. So kita pun sign up. Okay, tekan sign up. Wonderful. 1 second. Dah dapat masuk. Okay, congrats, you're in. Okay, so cikgu okay tak? Nampak tak kat sini? Ada cikgu Bukit Kepayang, Seremban, SK Pedas. Ini maksudnya ada cikgu-cikgu yang dah masuk. Cikgu tengok ada tak nama cikgu dekat situ? Kalau dekat sini dia siap tanya ni, dia siap cakap ni, Seremban School to Kelas Dojo Teacher. Okay, pasti Zakwan ada satu kelas dojo kan. Sebab tu saya kata kita mula kecil-kecil je dulu. Okay, saya type ni SMK Panco. Ada lagi tak? Saya rasa saya seorang je. SMK Panco. Ni apa ni? SMK Panco satu kelas dojo, iaitu saya seorang je. Kan, saya pun belum dapat lagi ajak kawan-kawan yang nak join. But it's okay. Selagi tak cuba tak jatuh cinta kan. Okay, so saya masuk kat sini lagi sekali. So join this school. Kalau tak ada, cikgu boleh macam tadi tu lah. Kalau tak ada, cikgu klik kat situ, I don't teach in a school. Ya ke? Ataupun kalau tak ada school cikgu create nanti. Kalau I don't teach in a school, nanti salah pula kan. Cuba cikgu find cikgu school. Ada tak? Kalau tak ada, apa dia boleh buat? Okay. Kalau saya ada kat sini sebab saya dah register sekolah Panco tadi. Okay, let's say sekolah apa yang tak ada SK Panco. Okay, kawan sebelah ada tak?
Escape Pancho. Oh, Escape Pancho ada. Ha, tengok dia dah register kan. So cikgu masuk je kat situ. Okay. Can't find school. Add it now. Ah, yes, kat sini. Can't find school. Add it now. Ah, cikgu boleh tambah cikgu punya school. Kat sini Escape Pancho dah ada, cuma tak ada cikgu dojo dia lagi. Ha, okay. Contohlah sebab tu apa kita ni jiran. Okay, cikgu dah masuk. Kalau saya SMK Pancho tadilah. SMK Pancho. Saya harap saya tak terlalu laju. Okay, saya masuk SMK Pancho. Okay, join this school. Okay. Dia kata kat sini, really recommend updating M. Norshikin to your school email so you can be automatically verified in your school. Okay, kenapa dia guna MOE? Sebab kelas dojo ni pun dia ada connection dengan apa nama Google Classroom kita. Okay. Sebab itulah tadi nama-nama kelas semua dah ada. Tapi cikgu boleh juga continue with current email. Okay, sebab saya dah guna MOE ni tadi untuk yang saya punya betul-betul yang saya guna. So yang untuk testing ni saya guna email peribadi. Jadi continue with current email. Okay tak cikgu? Okay, saya tengok ada tak bertanya dekat chat. Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Okay, continue with current email. Okay, you still need to verify your email. Jangan lupa. Okay, cikgu tengoklah cikgunya email. Kejap, saya pergi ke, saya tengok saya punya Gmail. Dia suruh verify kan. Biasalah dia nak tengok kita ni robot ke. Kan, bukan. Okay. Cikgu boleh verify cikgunya email. Okay, verify your email address. Okay, almost there. Boleh cikgu? Verify now. Jadi saya rasa setiap kali ada apa macam apps yang baru kan, dia mesti macam tu. Jadi saya rasa cikgu-cikgu semua mungkin boleh lah. Okay, your email has been verified. Boleh tak kita continue? Okay, kalau ada soalan boleh cikgu on mic ataupun type dekat chat nanti saya akan cuba datang kembali ke chat dari semasa ke semasa. Okay, so saya dah masuk dalam kelas dojo yang baru. Okay, ada demo kelas. Okay, so sekarang kita nak buat kelas lah ni. Okay, so nama dia Miss Mio. Cikgu bolehlah school approval pending. Okay, sebab admin dia adalah Mimi RBT. Saya lah tu. Okay, needs to approve your account. Nanti kejap lagi saya approve diri sendiri. Okay, so dekat sini cikgu boleh update Ini cikgu punya account. Okay, kita tengok kat sini dululah. Okay, account setting. Okay, cikgu boleh add foto cikgu. Cikgu bolehlah tulis macam-macam kat sini. Change password, language and region, messaging ni saya tak guna. Comments pun saya tak guna sebab saya tak ajak pelajar dan parents. Okay. Bagi saya letak gambar pun dah cukup. Okay, kemudian kita tengok lagi. Refer a teacher. Kalau cikgu nak ajak kan, bila cikgu dah pandai, dah seronok guna kelas dojo dan cikgu nak bagi encourage dekat cikgu-cikgu yang lain yang satu kelas dengan cikgu supaya pelajar tu sama kan. Jadi cikgu boleh refer a teacher. Okay, refer a teacher macam ni lah. Nanti cikgu pun mungkin cikgu dapat apa-apalah kat situ. Setakat ni saya tak pernah refer lagi. Pernah refer tapi tak ada siapa masuk lagi. Okay, so tak apa. Kita guna apa kita suka kan. Okay, change school. Kalau cikgu nak tukar sekolah kan. Mungkin lepas ni cikgu dah kena pindah ke SMK Pancho. Welcome to Pancho. Okay, jadi cikgu kena change school lah. Sebab nanti dia punya pelajar tu dia akan tinggal dekat school tu. Okay, cikgu akan buat yang baru. Okay, so kita dah dapat set of kelas dojo. Okay, so setakat ni okey ke cikgu? Kalau okey type 1. Sebab saya senyap je kan. Kalau okey type 1 dekat ruangan chat. Okay, thank you cikgu. Siapa yang malu nak bercakap boleh type 1. Okay, thank you doktor. Okay, ada lagi tak? Ataupun tak nampak lagi kan? Okay, thank you cikgu Chua. Thank you cikgu. Oh, Raju. Thank you semua. Dia macam tu lah kan. Bila online ni dia rasa macam seorang je kan. But it's okay. Dan maaf ya sebab biasalah ada gangguan-gangguan sikit macam tu. Alright, thank you Cikgu Faradiba, Cikgu Rizwan. Okay, now kita boleh move on Okay, pergi ke new class. Okay, new class cikgu create lah. Class 6. Class 6. Apa benda? Class name. Astaghfirullahaladzim. Okay, so saya nak buat class name saya 2 Cemerlang. Okay. Dia tak tentu arah kan bila anak-anak nangis tu.
tersasul-sasul. Okay, grade. Apalah, ni orang putih punya grade kan. Cikgu boleh letaklah grade berapa. Okay, tingkatan 3 grade 8 rasanya. Tingkatan 2 grade 7. Letaklah. Okay, tak ada apa pun. Alright, yang penting dah ada kelas. Okay, so kalau kat sini, who else teaches you your class? So kat sinilah kalau cikgu nak bagi co-teachers cikgu. Okay, masa cikgu sign, kita ajak dia sekali supaya semua boleh bagi points yang sama dekat pelajar. So tiba-tiba je pelajar tu ingatkan RBT je dapat point, tiba-tiba kenapa dapat lagi? Oh, rupa cikgu science pun bagi points. Cikgu maths pun bagi points kat dia. So dia jadi lebih bermotivasi. Okay, untuk sekarang ni kita buat dululah. I don't have co-teachers. Okay. Sudah ni, 2 cemerlang. Nampak tak macam saya punya apa tadi? Interface tadi kan? Okay, so now kita add student. Ni kita buat cheat sikit. Sepatutnya kita boleh suruh student tu login sendiri, lagi senang. Maksudnya, okay, awak bagi link ni nanti masuk. Nanti saya akan ajar yang tu. Tapi untuk cepat, kita masukkan je student kat sini. Cikgu boleh copy paste your student list kalau ada. Kalau tak ada, yang penting mesti ada first name, lepas tu kita space bar, last name. Mesti kan ada. Tapi kalau saya nak cepatkan contohnya, saya letak nama besar lah. Mimi space N. Tak kisahlah N apa kan. Atau J, Jaini. Okay, dia jadi Miim pula. Okay, Mimi space J. Dia terus boleh masuk. Okay. Lepas tu cikgu buat je lah nama Hanis. Ni suami saya. Rahim. Masuk macam tu. Jadi cikgu buatlah apa lagi. Jaini. Ayah saya pula. Berdani. V. Yang penting dia boleh masuk. Okay, lagi. Jamalia. D. Daud. Semua adik-beradik mak bapak semua masuk kat sini. Ini contoh kan. Alright. So bila dah sudah. Okay. Cikgu buatlah 1, 2 dulu. Tak apa sebab dia ada button untuk tambah student. Okay. Connect parents and student to your class. Nampak ni. Dia akan bagi step by step untuk cikgu buat. Get invites. Kalau cikgu rasa cikgu nak cuba explore ini, dipersilakan. Okay. Untuk sekarang saya tak buat yang ni dulu. Kita buat yang kemudian. Remind me later. Okay, so dia akan ajar lah ni. Ini setup. Maksudnya berapa orang parent dah masuk, dah connected. Okay, student berapa orang dah connected. Sebab apa student pun kena connect kat sini. Kalau cikgu perasan tadi, saya punya kelas dojo, dia ada monster. Monster macam ni, color-color comel ni. Tapi sekarang kelas dojo saya, monster dia dalam telur lagi. Sebab dia maksudnya pelajar ni tak masuk lagi dalam ni. Tapi don't worry, dalam masa 4 minggu nanti telur ni akan pecah sendiri dan kan kita akan nampaklah monster-monster tu. Kan monster Hanis bentuk macam mana, dia akan bagi random. Yang menariknya kat sini, monster tu kita boleh pilih. Cikgu je yang boleh bagi pelajar tu nak monster apa. Kemudian lah, maksud kita edit dia nak letak dia pink ke kan. Kadang-kadang ni random ni Hanis ni dapat color pink. Dia lelaki dapat color, Hanis macam perempuan kan. Okay, Jaini lah. Dia lelaki dapat monster macam pakai skirt, dia tak suka. Tapi kita biar je. Sebab apa? Kita cakap dengan dia, okay awak kumpulkan 10 points, cikgu bagi awak tukar gambar monster tu. Jadi pelajar pun, okay cepat-cepat kumpulkan points dan kita boleh tukarkan lah. Saya saja nak main kan. Nak main dengan pelajar. Alright, so ini adalah monster-monster cikgu. Okay, dan masa yang sama, cikgu boleh add lah nanti kemudian. Add student kan. Add student, letaklah macam tadi nama. Alright. Okay. Dah sudah cikgu? Dah boleh dah add monster cikgu dalam kelas. Kan kenapa dia bawa monster Saya terfikir satu je. Kan dia orang kata jadi cikgu ni macam berjalan-jalan di taman, macam senang je kan. Tapi dia tak tahu dekat taman tu penuh dinosaur dia kata kan. Mungkinlah tu lah. Inilah dinosaur kita, monster-monster dekat kelas kita kan. Tapi comel sebenarnya monster dia. Tak percaya cikgu tengok saya punya monster. 2 Arif ni tak ada monster lagi rasanya. Alah, tak boleh lah saya kena login yang tadi yang sebelum ni. Sebab dia boleh buka satu je rupanya dalam browser. Patut saya guna browser lain. Okay, tak apa. Okay, so ini adalah saya punya monster. Okay, so kita nak, kalau cikgu dah dapat ada like 20 orang. So cikgu nak buat groups je. Cikgu nak buat permanent groups. Okay, kalau saya permanent group ni untuk projek RBT. Kalau form 3 dia ada buat macam projek mega lah saya panggilkan, iaitu pembinaan produk. Dan tahun ni saya buatkan dia group sebab saya nak masukkan dia dalam pertandingan. Jadi saya pun buatkanlah group kat sini. Okay, add group. Okay, dia terus tulis siapa group dalam group 1 tu siapa. Okay, contoh group name Prime On. Contohkan nama dia lah. Sukatilah dia nak bagi nama kan. Kebetulan ada nama kat sini. Hanis dengan Jaini ni dia dalam group Prime On. Cikgu create group. Benda ni nanti cikgu boleh explore lagi. Okay.
Untuk add group lagi. Siapa pula? Jamaliah dengan Mini pula. Group dia girly, girl kan, create groups. Okay. So ni dah ada group. Tu kalau student tadi yang ini. Kalau group tadi yang ini. Okay. The best part. Okay. Yang kat sinilah yang cikgu yang kita panggil, yang kita macam mana kita nak bagi points kat pelajar. Dan pelajar tu boleh nampak points tu. Okay. Kita pergi dekat option. Okay. Dekat option. Cikgu boleh buat kat sini. Kejap view report. Edit class. Okay, edit class. Okay, saya buat ulang. Option. Okay, cikgu edit class. Okay, sini nampak sini kan? Kelas-kelas ni. So, kita pergi dekat skills. Dekat skills ni lah tadi feedback tu. Kita nak bagi dia positif ke? Kita nak bagi dia minus. Okay, kita pergi dekat skills. Okay, automatic yang ada dekat sini adalah positive skill je. Helping others. Kita boleh edit. Nampak tak? Boleh edit kan? Helping others, on task, participating, persistent, teamwork, working hard. Lepas tu cikgu boleh add more skill lah kat sini. Okay. So kat sini kalau saya helping, saya nak buat dalam bahasa Melayu lah sebab saya suka pancarkan kelas dojo ni sambil-sambil buat kelas kan. Jadi bila pelajar nampak apa benda yang dia dapat points tu, dia orang happy. Kan. Okay. So contoh helping others ni saya tulislah kat situ membantu rakan. Membantu rakan dapat 1 markah kan. Tu dia tukar. Okey, on task. Mungkin saya kata siap tugasan. Siapa pula? Siap tugasan. Bagilah 2 markah. Ni dia sampai 5 je maksimum. Cikgu tak nak bagi markah pun boleh. Tapi kenapalah pula kan? Kita bagilah yang markah. Okey, participating. Participating kita boleh cakap apa? Aktif ataupun kita boleh cakap dia sebagai presenter, pembentang. Cikgu buatlah. Dan benda ni pun boleh tukar emoji dia ni. Cikgu tukar. Okey, pembentang apa agak yang cantik sikit emoji dia. Pembentang. Ni angkat tangan macam siapa yang rajin aktif kan. Okay, kita tengok siapa pembentang. Pilihlah cikgu sesukati mana yang cikgu rasa bagus kan. Pembentang ni kot. Pembentang. So, kita bagi 3 markah. So rajinlah ramai nak membentang dia kan. Nak cuba bentang supaya dapat lebih markah. Okay, working hard. Okay, mungkin kita boleh cakap kat sini. Siap tugasan dah ada tadi. Working hard ni mungkin kita boleh bagi apa agak-agak. Kalau cikgu ada buat pertandingan ke kan. Juara. Buatlah juara. So juara dapat 5 markah. Macam tu. Okay. Alright. So itu setakat itu. So cikgu boleh tukar juga yang need works. Okay. Need works ni adalah negatif. Okay. Negatif. So kat sini tak ada lagi negatif dia. Cikgu add skill. Okay. Contohnya kat sini saya kata datang lambat kan. Mana datang lambat? Contoh anak saya dah menangis lagi. Tak apa. Kita suruh kakak dia cuba. Okay. Negatif. Datang lambat. Macam mana agak datang lambat? Okay. Kena ni loceng pun okey kot. Datang lambat Lambat. Lambat, cikgu tolak 1 markah. Okey. So untuk setakat ni cikgu try dulu. Kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh terus bertanya dengan unmute ataupun cikgu boleh tulis di ruangan chat supaya cikgu Mimi boleh address selepas ini. Okey, so cikgu dah buat yang ni skill, positif, need works. Okey, so kita dah tengok macam mana dia boleh digunakan. Okay, so sekarang kita tengok macam mana kita boleh gunakan points-points ni dan semua-semua ni secara live. Bagi saya itu cukup lah. Okay, cikgu boleh tambah lagi yang tadi. Okay, kalau cikgu nak edit kat sini tadi, dekat option, edit class, cikgu boleh tolak, cikgu boleh edit skills kat situ. Cikgu nak tambah yang mana. Okay, need works, cikgu nak tolak apa lagi, markah. Contoh lambat, satu lagi apa, ponteng pun boleh juga. Ponteng lagi teruk lah kan, kita tolak markah dia. Ponteng kita buat apa tak menarik sikit. Ponteng lah ni. Ponteng. Kita tolak 3 markah macam tu. Okay. Kenapa? Kadang-kadang dia memang datang sekolah tapi dia tak masuk kelas kita kan. So kita buat macam tu. Okay. So ni dah ada. Cikgu boleh tambah lagi lah. Kalau saya tambah macam mana saya kata buat PBD tadi. Saya tulis sini TP1. So saya bagi 1 markah. Okay, macam mana nanti nak tentukan dia sebab markah tu nanti kita accumulate kan. Kita macam kita kumpulkan dia, mana nak tahu dia TP1. Itulah nantinya dekat yang saya kata tadi Excel sheet tadi. Kan dia ada tulis tu apa benda satu, yang mana dapat 1, yang mana dapat 2 kan. Dekat situlah nanti kita boleh refer balik. Jadi bagi saya benda tu sangat bergunalah untuk saya kan. TP2.
TP2 kita bagi 1 pun tak ada masalah. Bagi je lah markah ke. Ataupun tak nak bagi markah pun tak apa. Kan? Tapi nanti rasa tak syok lah kan pelajar. Kalau cikgu nak bagi 2 markah pun tak ada masalah. It's your choice. Okay. So cikgu bagilah sampai TP6. Tadi kan tambah skill sampai TP6. Tambah TP6 mungkin extra lah sikit kan 5 markah. Sebab TP6 ni paling berjaya kan. Dia pandai buat, dia membantu rakan, dia boleh membentang kan. Jadi dan buat kerja dengan kemas, report dia lengkap. Jadi semualah. So kita bagi dia lebih markah kat situ. Alright, dan maksimum 5, mungkin cikgu boleh bagi 2 kali 10 kan. So dapatlah 10. Alright, so itu untuk skills cikgu boleh tambah lagi macam-macam. Okay, so dekat sini. Okay, macam mana cikgu nak bagi dia markah? Okay, pertama sekali dalam kelas saya akan buat apa? Saya dah buka yang ini, kelas dojo ni. Saya akan ambil attendance dulu. Okay, so saya nak tukar dululah. Ini kalau ikutkan ni dah siap dah cikgu. Okay, dah siap. Dan cikgu boleh buka kat handphone cikgu. Cikgu pergi type dekat Play Store tu, type kelas dojo, cikgu download. Bila cikgu dah download, cikgu login lah macam guna email cikgu tadi. Dah keluar terus semua benda ni. Cikgu buat tu dulu. Okay, macam mana nak buat Saya try login guna ni, boleh tak? Saya rasa sama je. Okay, cikgu pergi dekat Play Store, App Store, Play Store, Google Store. Okay, kemudian cikgu type kelas dojo. Okay. Kelas. Sebab apa guna handphone? Sebab saya kata saya macam kita lah selalu guna handphone je kan. Ni kelas dojo. Nampak tak? Kita tak nak nampak. Ni kelas dojo ni. Gambar memang sebiji-sebiji. Kelas dojo dia. Kita tak nak nampak lah. Alright, tak apalah. Mesti ada kelas dojo dan cikgu download. Bila download cikgu login. Terus keluar yang semua yang murid-murid yang cikgu ada tadi. Saya macam nak tunjukkan juga. Tapi kita cuba yang kemudian Untuk sekarang ni saya tunjuk yang macam mana saya pancarkan dekat kelas. Macam mana saya buat aktiviti dalam kelas. Okay, kalau ada masa sikit nanti saya akan share daripada handphone saya pula. Share screen daripada handphone saya. Okay, untuk dalam kelas. Kalau cikgu tengok kat sini, pertama sekali saya akan masukkan attendance. Okay, sebelum tu saya nak tukar dojo saya lah supaya nampak. Tak apa. Nanti kan terbagi markah lebih pula kat pelajar kan. Okay, so attendance. First, saya masuk kelas, saya akan paparkan. Okay, siapa yang datang, saya tengok attendance. Saya klik attendance. Kalau hijau, maksudnya dia datang. Kalau merah, tak datang. Kalau kuning macam ni, dia lewat. Dan kalau dia kuning separuh hijau ni, maksud dia keluar awal. Dia kalau ikutkan tak ada apa-apa isu pun. Cuma kalau dia keluar awal ni sebab apa, patutnya selalu tak ada masalah lah kan. Mesti ada sebab lah. Kalau yang keluar tanpa sebab tu, kita tolaklah markah dia. Okay. Kalau salah ada type soalan je Mimi. Itulah saya baru perasan ni. Kalau Dari salah curang. Tu. Okay. Kalau salah type nama nak batal. Okey, sekejap maksudnya salah type nama nak batal, nak buang pelajar tu ya. Macam mana macam mana nak buat kata dia. Okey, macam nak batalkan buat. Macam mana? Nak batalkan Okey, sekejap saya tutup lalang tu kan, kita buat terus. Kan mesti nanti akan ada yang sama contohnya Jamaliah ni salah lah. Okey, yang ini bukan. Okey, cikgu pergi ke edit class tadi. Okey, edit class. Okey, dekat sini cikgu boleh edit cikgu punya pelajar. Contohnya tadi Jamaliah di. Okey, view report apa kan? Remove student from class boleh. Cikgu nak tukar nama dia kat sini pun boleh. Okey, saya ulang Okey, cikgu pergi ke option. Apa-apa cikgu pergi option je tengok. Edit class sebab kita nak edit. Okey, kemudian kita pergi nama pelajar tersebut. Mimi. Kita klik Mimi. Okey, first name Mimi, last name J, kelas apa. Cikgu nak tukar nama pun boleh kat sini, nak tukar kan. Ataupun cikgu nak delete dia terus. Macam ni salah kelas ni. Tapi cikgu boleh tukar kelas kat sini sebenarnya. Kalau cikgu ada kelas lain yang cikgu dah register. Okay, ataupun remove student from class. Lepas tu cikgu save. Okay, kalau hash X ni pun cikgu boleh hashkan dia rasanya. Ni kan. Contoh cikgu boleh pilih kan. Bagi saya, malaslah saya nak buat kan. Macam satu-satu kisah lah pula kan. Nak hashkan dia orang punya X ni satu-satu kan. Tapi boleh je lah. Kita kalau rajin. Nanti kalau kita tap X tu hash. Kenapa dia tak nak hash ni? Tak apa. Yang penting dalam masa 4 minggu, X tu dah hash. Maksud itulah salah satu cara dia adalah student login dalam kelas dojo baru egg tu terus terpecah, ataupun cikgu tunggu 4 minggu egg tu akan terpecah sendiri dan dia akan dapat random punya monster. Atau macam tadi cikgu hashkan dia satu-satu nak bagi gembira pelajar kan, kenapalah saya punya ni telur je kan, tak jadi. Jadi cikgu bolehlah buat kan untuk seronokkan pelajar sebenarnya kan.
Okay, thank you Cikgu Chua dah faham. Alright. Okay, ada soalan lagi tak sementara sebelum kita pergi macam mana kita jalankan dekat kelas. Okay, tadi saya pergi ke attendance kan. Okay, attendance. Okay, contohnya Jamaliah tak datang, kita buat merah. Lepas tu Hanis ni datang lewat. Biasa ni. Kan? So dia datang lewat. Okay, lepas cikgu klik ni, cikgu tekan save. So bila tekan save, nampak Jamaliah terus pudar-pudar warna dia sebab dia tak datang. So dia tak akan join apa-apa aktiviti yang kita akan buat hari ni. Kalau random pun nama dia tak akan naik. Okay, kalau kita nak buat group pun nama dia pun tak ada. Okay, tu yang senangnya lah. Alright, so kalau saya kata okay, yang datang ni Hanis, Jaini, Mimi, saya nak bagi dia markah sebab datang. So saya select multiple. Okay, saya ulang balik. Saya nak bagi markah kat 3 orang yang datang ni sebab dia datang. Saya select multiple sebab saya tak nak klik satu-satu. Kita boleh klik satu-satu contohnya Mimi, saya klik nak bagi dia apa. Kan? Tapi kalau kita takkan setiap kali pelajar tu kalau 20 orang datang, takkan kita nak klik semua kan? Satu-satu. So susah. Jadi kita select multiple. Ya, kita klik 1, 2, 3. Klik je. Okay, apa kita nak bagi kat dia? Okay, give feedback kat sini. Okay, give feedback. Saya nak bagi dia apa? Siap tugasan, teamwork, persistent. Boleh lah. Persistent bagi. So 3 orang ni dapat 1 markah sudah. Okay. Kemudian, ingat tak Hanis ni tadi dia datang lewat. Biasa dia. So saya tolak markah dia sebab masuk lewat kan. So saya pergilah kat dia je. Ataupun cikgu nak, kalau ramai datang lewat, cikgu klik lah beberapa orang datang lewat tadi. Select multiple, klik dia. Okay, kalau kat sini, Hanis seorang saja datang lewat. Jadi saya klik dah kat dia. Okay, need works. Lambat, tolak 1. Doing, kosong balik markah dia. Ada muka. Kan? Macam tu. Jadi bila kita rasa, kadang-kadang kita buat games kan. Macam ni lah yang berlaku kat saya kan. Pelajar satu grup ni, dia menang. Tapi satu grup ni patutnya dia menang, cuma mungkin luck dia tak berapa bagus hari tu. Dia tampal terjatuh lah, lepas tu kawan dekat dia duduk paling belakang bila lari tu lambat lah. So dia tak ada luck. Tak ada tak ada lucky dia pada hari tu kan. Dia tak ada lucky dan bahasa Melayu juga lupa. Tak ada luck lah. So kita macam nak bagi dia motivasi. Kita tak dapat bagi dia hadiah sebab masa tu saya kata grup yang menang akan dapat hadiah. Tada, saya tunjuklah apa hadiah dia kan. Jadi kalau pelajar tu tak dapat, dia patutnya dia dapat tapi dia macam sedih tak dapat. So kita bagilah markah lebih kat sini. Kan kita cakap lah, okay, contohnya grup tadi patutnya prime on patutnya dapat dia patut menang. Tapi sebab tak ada luck, saya awardkan dia. Okay, kita bagi dia award. Kat mana? Pergi dekat group tadi, saya pilihlah grup mana. Okay, saya nak bagi dia award sebagai grup apa? Grup juara di hatiku, saya katakan. So satu grup tu akan dapat 5 points. Kat mana pergi 5 points tu? Saya tengok automatik dia pergi kat setiap ahli grup. Setiap ahli grup. Jadi seronoklah mereka kan dalam satu grup tu, dia seronoklah dapat points yang sama. Jadi kalau bagi saya sangat seronoklah kat sini. Pelajar tak dapat hadiah tapi dia dapat points. Dia kata bolehlah dia kata kan, daripada tak dapat apa-apa kan. Alright, so kita tengok ada soalan. Lak Tuah, nama anak sendiri lupa lah. Okey. Nama anak saya Tuah Tuah Fahim. Okay, thank you. Apalah mama lupa nama. Okay, so itu tadi attendance. Saya dah tunjukkan, lepas tu saya tunjukkan select multiple. Kemudian saya nak tengok macam saya nak panggil pelajar kan. Okey, saya nak untuk soalan ni. Apakah alatan yang digunakan untuk memasukkan paku dalam kayu? Senang sangat kan? Okey, semua kat saya. Okey, tak nak. Saya nak guna random. Saya tekan random. Okey, Jaini jawab. Okey, kalau dia kata jawapan dia screwdriver cikgu. Salah lah, so screwdriver untuk screw bukannya paku. So kita next, kita tak payah bagi dia apa-apa points lah. Takkanlah nak tolak points, betul tak? Tapi kita boleh bagi markah tahniah kerana mencuba. Mungkin cikgu boleh tambah dekat skills tadi. Apa nama dia? Skills dia mencuba kan, dapat 1 markah. Boleh cikgu bagi dia. Nak bagi semangat. Macam saya kata tadi, jangan kedekut nak bagi markah. Sebab kita bukan bagi gula, kita bukan bagi singgit kan. Kita bagi dia markah secara virtual sahaja. Okay, so kita next lagi, random lagi, pilih siapa lagi. Hanis. Okay, Hanis ni automatik dia keluar Apa jawapan anda? Tukul cikgu. Okay, betul. So bagi 1 markah macam itulah. Mana 1 markah? Bagilah tipi 1. Betul lah, dia dapat tipi 1 pun kan. So dapatlah dekat Hanis tu 1 markah. Lepas tu random lah lagi. Mimi lah pula kan. Dia akan takkan orang tu sama banyak kali lah.
So dia lebih adil. Tu saya kata Plus Dojo ni sistematik dan bagi saya adil jugalah. Alright. Okay, itu dekat bahagian random. Maksudnya random name picker. Okay. Kemudian timer. Ni timer tadi. Okay, cikgu ada stopwatch. Stopwatch maksudnya, okay, siapa paling cepat siap. Kita pun 1, 2, 3, start. Lepas tu dia pun mulalah. Tak adalah stopwatch sangat kan. Dia macam slow juga. Tapi macam itulah. So siapa dah siap, pause. Okay, ni yang paling awal siap. 7 saat dah siap. Okay, tahniah. Okay, kita pun bagi dekat dia Mimi sebab juara. Okay, dapat markah. Bagi je. Kita nak tunjukkan kita ni sangat generous. Kalau nak bagi duit macam aduh, berfikir juga kan kalau ramai-ramai. Memanglah nak bagi tapi dalam hati tu memang nak bagi tapi dalam niat je lah. Okay, kemudian kita pergi ke countdown pula. Okay, countdown. Yang ini yang saya selalu guna iaitu saya nak timingkan dia orang punya masa. Okay, cikgu nak awak lukis, saya nak awak lakarkan satu bag berlampu. Contoh. Saya bagi masa dalam 10 minit. Ni 10 minit 10 minit 5 saat. Contohlah kat sini. Lepas tu kita start. Okey, ataupun nak tengok kan macam mana dia berfungsi kan. Okey, contohlah saya bagi dia dalam masa 10 saat lah. 10 saat dari sekarang saya start. Okey, korang ni 10 minit lah ni. Okey, dia dah start. Tapi dalam masa yang sama saya bukakan lagu. Fokus. Ada tak bunyi? Dengar tak? Saya tak dengar Saya rasa saya sorry, saya rasa saya lupa share screen dengan bunyi. Sebab tadi pun sebenarnya ada masalah itu. Saya rasa tak dapatlah nak share. Tapi cikgu boleh buka sendiri cikgu punya. Okay, kalau cikgu tengok tadi, ada dua jenis lagu. Laju kan, pergi kat music tu ada fokus dengan aktif. So dalam masa yang sama, bila kita buka lagu tu, bila timer tu dah habis, dia akan bunyi kering. Macam tak seronok pula tak bunyi kan. Tapi cikgu cuba sendirilah. Saya rasa cikgu bolehlah buat kat laptop cikgu. Okay, itu stopwatch dan timer lah, countdown. Kalau 10 minit, saya akan bagilah 10 minit dan kita pun pasanglah lagu. Sepanjang lagu tu, tak kisah bila lagu tu akan sentiasa berulang-ulang lagu-lagu yang lain-lain tau. Sebenarnya dia ada beberapa set lagu. Dia akan keep on running. Lepas tu bila ngam-ngam 10 minit, saya pun tak nampak. Kalau saya nak tunjuk, saya tutuplah lagu tu sekejap kan. Ni awaknya timer tinggal kat sini. Ada lagi berapa minit je. Pelajar pun boleh nampak ni timer ni besar-besar sebab saya guna projector. Jadi pelajar pun boleh nampak lah dia benda ni bergerak. Okay, reset. Kan macam ni. Dia bergerak kan. Okay, tinggal 8 saat lagi. Cepat. Nanti bila habis tu sebenarnya dia bunyi. Dengar tak? Saya cabut saya punya speaker ni. Dengar ke tidak agaknya tadi tu ya? Tidak. Okay, so itu timer. Okay, so kita pergi ke, laju sangat tak? Saya try tunjuk-tunjuk je lah. Cikgu pun boleh explore lagi kan. Okay, toolkits. Yang inilah dia, toolkits tadi. Sama juga sebenarnya, cuma dia dah letak dalam satu tempat. Semua ni tadi adalah toolkits lah. Okay, timer yang tadi. Okay, random yang tadi. Random name picker. Okay, kemudian group maker. Group maker ni yang saya kata tadi, one touch. Okay, berapa student dalam satu group? Tapi memandangkan yang saya register sekarang ni ada 3 orang je. Jadi, don't group together siapa? Kadang-kadang kan, pelajar tu ada yang kita kata, oh dia tak boleh lah geng ni, nanti kan bahaya kan. Create sets of student who don't want group together. Kita pilihlah Hanis dengan Mimi ni, oh laki bini. Okay, suka bercekau, so kita tak boleh. So dia takkan dapat group bersama-sama. Okay, done. Okay, bagus kan? Saya rasa benda ni. Okay, ada pelajar tu memang tak boleh group bersama, dia takkan jadi cerita, dia jadi bawang. Kan? Jadi kita jangan groupkan dia bersama sampai bila-bila. Okay, kemudian dalam satu group berapa orang? 2 je lah. Nampak tak? Hanis dengan Mimi akan berasingan. Okay, kalau perasan Jamaliah yang tak hadir tak ada dalam grup ni. Jadi senang sikit kita nak bahagikan grup tersebut. Okay, ni sebab saya dah kata Hanis dengan Mimi tak boleh satu grup, jadi terus split kan. Okay, dan saya juga kadang-kadang kan kita sajalah nak bagi pelajar ni terkejut, excited kan. Saya pun buatlah grup tu.
Alamak, dia tak suka grup dia kan. Lepas tu ada juga ni suka tapi macam boleh lah macam tu kan. Yang ni pula memang tak suka. So saya bagi tahu. Okey, siapa yang nak buat lagi sekali untuk randomkan grup tu? Ada yang angkat tangan, ada yang tak angkat tangan kan. So saya tengoklah majority. Kata okey majority nak. Tapi once dah angkat once cikgu dah buat grup ni, mungkin lagi teruk ya, mungkin lagi awak tak suka, awak kena terima. Nak ke tak nak? Tiba-tiba ramai turun tangan balik. Tak apalah cikgu, boleh lah. Macam tu kan. Saja nak bagi excited. So cerita dia, itulah dia group maker. Okay, kalau noise meter. Ni. Nampak? Sensitivity. Kalau dia makin tinggi, maksudnya makin tinggi. Ini tak ada apa sebenarnya. Sajalah nak bagi, kalau senyap. Kan nampak tak? Kalau bising tu dia akan tinggi. Saya kata noise meter dah naik kan. Kalau sensitivity kurang macam inilah. Biasa je lah. Maksudnya tak adalah bising sangat. Okay, kalau saya kata saya tak nak bising sangat, saya buat macam ni. So lagi tinggi maksudnya sensitif dia lagi kuat lah kan. Maksudnya pelajar cakap sikit pun dah noise dia tinggi. Ni sebenarnya tak ada apa sangat. Saja nak suka-suka. Okay. Kemudian kita tengok pula direction. Ni yang saya nak tunjuk sangat ni. Okay, direction. Direction tu adalah step by step aktiviti kita. Okay, contoh kita buat satu. Tajuk dia adalah ni membuat acuan model 3D. Contohlah ni yang dah pernah buat, dia keluar balik kat sini. Ini yang saya dah buat ni untuk kelas dojo account yang sebelum ni. Ni kan account yang baru kan. Tapi dia still ada juga. Okay, ni sebenarnya rasanya browser ni yang simpankan rasanya. Okey, membuat acuan model 3D. Okey, yang pertama nampak nombor 1, langkah pertama apa dia? Sediakan bahan. Cikgu boleh lah juga tulis kat situ 1 minit sebab nak ambil je kan. Ataupun 2 minit lah. Ada yang berebut kan susah. Add. Okey, yang kedua, add item. Yang kedua, lepas sediakan bahan apa dia? Campurkan bahan A dengan dan B. Macam itulah. Dan B dengan nisbah 2, nisbah 1. Contoh. Kan? Okey. Itu langkah ketiga. Apa dia? Campurkan, lepas tu gaulkan hingga sebati. Contoh macam nak buat cekodok kan? Okey. Ni sebenarnya nak buat epoxy. Plaster of Paris. Dan akhir sekali, tuangkan. Itulah. Tuangkan POP ke dalam bekas dan biarkan kering. Contoh. So siap kan? Maksudnya ada berapa step hari ni kita akan buat aktiviti? Ada 1, 2, 3, 4. Okey, so cikgu boleh save for later. Okey, maksudnya next time cikgu baru nak buat, maksudnya cikgu plan out dulu. Selalunya macam tu lah kan, kita plan out dulu. Okey, ataupun cikgu boleh terus start tadi kan? Okey. Alright. Okay, so saya tutup dulu. Saya tak nak dulu kan. Pokoknya saya nak buat ni untuk hari Senin nanti. So saya dah buat lah. Okay, kejap lagi saya datang balik. Okay, think, pair, share. Ini dah saya kata yang kita boleh fikirkan. Macam contohnya, kalau hari tu saya cakap saya nak ajar POP kan. Lepas tu saya tanyalah, apa tu POP? Apa itu apa pula kan? Ya Allah cikgu. Apa itu POP? Save for later pun boleh, start now pun boleh. Contohlah saya kata, okay saya nak. Okay, apa itu POP? Dia terus keluar macam ni. Macam slide kan. Pelajar pun angkat kat tangan ke, nak cakap lah apa benda. Think, pair, share kan. Maksudnya dia bercerita dengan kawan sendiri ke. Apa yang dia maksudkan. Pop tu K-pop lah. Apa benda pop tu pedal pop ke kan. Jadi itu sajalah untuk energizer. Jadi kiranya think, pair, share ni hanya macam just nak pop up soalan lah. Display a question for student to discuss ataupun okay lah apa benda. Bincangkan pencemaran alam sekitar. Ada berapa jenis pencemaran alam sekitar. Jadi diorang bincangkan dan benda tu akan tercatat dekat skrin tu besar-besar. Cikgu tak payahlah tulis-tulis kan. Saja. Okay, yang ni saya kata today ni yang saya kata tak perlu sangat sebab dia macam ni lah. Today, Friday, July 29th. 2020. Okay, ni apa yang berlaku pada hari ni? Cikgu pun ceritalah macam diary. Save for later. Ataupun cikgu boleh nak welcoming lah kan. Welcome to RBT class. Tiba bahasa Inggeris pula kan. To RBT class. Tahniah, congrats. Macam tu kan. Okay. So start now. Macam tu lah. Friday. So bila pelajar masuk je, welcome to RBT class, congrats. Macam tu. Macam excited kan. Saja ni untuk first welcoming diorang lah. Tak ada apa-apa pun kan. Okay, just stop. Alright. Kemudian
Music ni tadi ada 2 jenis, fokus dan juga aktif. Kalau cikgu tengok, dengarlah sendiri nanti. Fokus tu macam melo-melo, macam lofi ke lo-fi. Kan dia punya ayat dia punya music tu macam ala-ala dekat kafe macam tu. Okay, kalau aktif ni macam nak berjoget, nampak pun macam berjoget dekat situ sebab nak bagi budak excited supaya dia buat kerja dalam keadaan yang music ni dia menggerakkan otak kanan kan. Jadi dalam masa yang sama dia menggerakkan 2 otak. Gitu. Jadi pelajar dan guru pun seronok lah nak buatlah, nampak macam wow bestnya kelas Cikgu Mimi, padahal tak, music je. Okey, kita kembali kepada direction. Okey. So hari ni kita nak buat, kita dah ini dia, membuat acuan model 3D. So cikgu pun dah buat dekat situ. Okay, 1, sediakan bahan dalam masa 2 minit. Jadi cikgu pun tutup sekejap. So memang kena tutup lah kan, timer. 2 minit. Okay, kita buat 10 saat dah tadi kan. Okay, 2 minit dari sekarang. Okay, so dia pun buatlah. Okay, bila dah sampai waktu. Bunyi. Okay, done. Okay, next. Jadi pelajar pun dia akan cepat. Sebab tu saya kata dengan adanya benda Kelas dojo ni kita boleh buat steps tu lebih sistematik dan juga mudahkan kita lah. Okay, boleh dengar kan? Saya cabut buka saya punya ni sebab takut tak dengar. Okay, so ada masa lagi ke doktor? Ada sikit masa lagi ke? Dah habis masa. Dah habis masa. Tak sempat nak tunjuk yang handphone. Tapi tak apa, cikgu boleh explore. Sebab dekat handphone ni kalau cikgu tengok, cikgu hanya macam contoh je lah kan dalam kelas kan. Tak pasang projektor pun. Cikgu hanya nak bagi 2 markah kan. Okey, saya pun bagi markah. Okey, Hanis dapat 5 markah. Hanis dapat 5 markah macam tu kan. So nanti pelajar pun seronoknya markah dia dah dicatat. Macam tu je. So pelajar hantar buku. Kita klik select multiple. Berapa orang hantar buku? Okey, bagi 5 markah. Macam tu. So dekat handphone dia dah boleh untuk kita bagi 2 markah. Itu je lah saya nak share sebenarnya. Tapi saya rasa cikgu lagi pandai nak godek sendiri. Godek yang kita panggil. Okey, so saya rasa okey, ada soalan tak setakat ni? Macam tak ada soalan Okey, so sebelum habis, boleh tak cikgu masuk dulu ke kita punya Slido ni untuk dapatkan feedback cikgu? Okay, copy link. Okay, saya sharekan link nak isi kehadiran. Oh ya, isi kehadiran pun belum ada. Okay, cikgu masukkan Slido dulu boleh? Okay, dekat Slido ni, apa refleksi anda bagi sesi kelas dojo pada hari ini? Dan kalau cikgu nak lebih, mungkin kita boleh buat lain kelas lah yang mana mungkin lagi kita panggil advance sikit. Kalau cikgu kata betul saya nak satu sekolah masuk kelas dojo, nanti kita bolehlah buat lain punya session. Okay, jangan lupa untuk masuk ke grup rasmi grup rasmi ke doktor, warna-warni PDP kita kan. Kat situ kita selalu ada banyak sharing lagi. Okay, jadi terima kasih dah ada yang masuk kan Okay, so saya rasa cikgu boleh lah nanti kelas dojo ni, sebab saya rasa sebelum ni saya guna Excel. Oh ya, saya tak tunjuk Excel dah tunjuk tadi. So macam mana nak report tadi kan? Okey, tak apa cikgu buat dulu. Sambil tu kita saya tunjuk cikgu macam mana nak report tadi. Benda penting lupa, maaf ya. Okey, macam mana kita nak dapat report pada hari ini? Yang ini kan. Okey, cikgu pergi option, pergi dekat kelas tu sendiri, kelas yang cikgu nak report tu. Okey, view report. View report. Dah ada kat sini. Lambat, dapat TP1, persistent, juara. Macam itulah dia akan bagi. Okay. Attendance pun dia akan tunjuk. Okay, attendance hari ni absent Jamalia, late Hanis. Nampak tak kat situ terus buat kan. So kita macam senang sebenarnya. Sangat senang sebenarnya. Okay. So macam mana kita nak dapatkan report tu dalam bentuk print out? Ni view spreadsheet ataupun cikgu boleh terus print. Okay, kalau saya ambil view spreadsheet sebab saya nak download je. Okay, view spreadsheet, cikgu tekan dia generate, terus keluar dekat sini save as. So save as lah, dia akan save as. Ni nampak ni Excel ni tadi. Cikgu save lah dekat mana? Mungkin cikgu save dekat, kalau saya ada kelas dojo. So saya save lah kat sini kelas dojo reports, Dua Cemerlang. Okay, so semua ada reports kat situ. So siap dengan tarikh lagi. So kalau cikgu kata terus klik, nanti next time cikgu nak print out ke, tiba-tiba ada pensyarah pula tiba-tiba kan. Ada orang datang nak pantau, boleh tengok. Okay, jadi dah share ke tadi link kehadiran doktor? Ada yang bertanya. Dah ada dah. Okay, dah dikongsi kehadiran Dan terima kasih kepada yang 31. Okay, terima kasih yang dah share refleksi dia pada hari ini.
Okey, saya rasa setakat itu sahaja sharing session saya pada hari ini. Terima kasih kerana setia. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Mimi Nur Rashikin atas perkongsian tentang kelas dojo. Saya takut salah sebut. Kelas dojo, perkataan bahasa Jepun. Rupanya itu ialah ruang kelas ya. Dan sebenarnya kalau kita ada kemahiran ini bagus untuk kita gunakan dan boleh menarik minat dan sebenarnya memudahkan kerja buat kita sebagai pendidik. Banyak benda yang boleh settle, dapat tahap, dapat report, dapat menarik minat murid. Kita pun tahu murid cepat, murid lambat, murid buat, murid tak buat and everything. So, pada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang ada dengan kita, jangan lupa isikan juga kehadiran. Link kehadiran telah disediakan dan boleh diisi supaya cikgu-cikgu akan dapat isi sijil selepas sahaja link itu diisi. Untuk pengetahuan pada minggu hadapan, insya-Allah kita akan ke udara lagi pada waktu dan masa yang sama dengan perkongsian dari Cikgu Tuan Juhaida. Ini dia, tajuknya menarik juga, gembira mengajar, gembira belajar. Dari Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin. Jangan lupa kita akan ke udara lagi pada minggu hadapan, pada waktu yang sama, pada hari yang sama, Jumaat 3 hingga 4:30 petang dengan tajuk yang catchy, yang kita tak tahu apa agaknya pengisiannya, tapi jangan lupa bersama-sama kita pada minggu hadapan. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Cikgu Mimi Nur Rashikin atas perkongsian beliau hari ini. Kita juga bersimpati dan kesian kepada beliau kerana dalam masa nak berkongsi ilmu, waktu yang sama anaknya tak sihat dan terpaksa meninjau-ninjau juga keadaan anak. Kita faham itulah tanggungjawab guru, ibu, semua ada kat batu jemala patik kan. Jadi tahniah dan syabas atas perkongsian yang diberikan dan kita buka kamera untuk sesi bergambar. Silakan cikgu, mana yang ada lagi kita buka kamera untuk kita ambil gambar. Okey, tolong bukakan wajah-wajah menarik itu seperti biasa. Ini untuk dokumentasi kita. Cikgu tak kira lah tengah drive ke, di rumah ke, di sekolah lagi ke. Kita ada Cikgu Linda, Cikgu Yusna, Cikgu Azura, Cikgu Ridwan dan dalam kereta. Okey, Cikgu Azli, Cikgu Limalko. Okey, Mimi pun tolong ambil gambar sekali, Mimi. Okay, saya ambil gambar. Kita ada 2 pages. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, one more. Sebahagian kita dah keluar daripada ni sebenarnya. Ya. Okay. Yeah. Alright, 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Have a nice weekend. Okay, bye. Terima kasih semua.